Alhamdulillah hari ini kita boleh bersama-sama lagi. Dan sebagai sambungan hak baru ni. Tak apa terang kan? Tak apa jelas. Dengar? Tak dengar? Tak apa dengar? Tak apa terang eh? Boleh dengar? Kurang. Baru ni kita sudah sebenarnya masuk dah kepada hadis yang pertama, tetapi sebagai syarat baru ni sepatutnya kita kena tahu beberapa perkara dulu berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari itu sendiri dan bagaimana syarat-syarat dia ataupun cara-cara Imam Bukhari tulis gunakan dalam kitab dia. Jadi syarat-syaratnya dan keistimewaan kitab Sahih Bukhari sangatlah banyak. Saya akan menyebutkan sebahagianlah saja daripada keistimewaan ataupun cara metod penulisan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni Imam Bukhari tulis dalam beberapa masa. Apabila dia tulis, kadang-kadang dia terpaksa berhenti. Dia terpaksa berhenti kerana Imam Bukhari dia mensyaratkan semasa dia tulis untuk diri dia lah. Perlu kita tahu dulu. Mensyaratkan dalam keadaan ada air semaya. Kerana kalau batal air semaya, dia akan berhenti. Dia akan pergi ambil air semaya. Ataupun dia berhenti kerana sesuatu sebab yang lain. Apabila dia mula semula tu, dia Bismillahirrahmanirrahim. Kau orang dengar, itulah masalah. Tak berapa itu. Tak berapa terang masalah sikit. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita tengok di tengah-tengah bab, tengah-tengah duduk cerita tu tiba-tiba satu bab baru Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masih lagi perbincangan bersambung dengan hak dulu. Bismillahirrahmanirrahim itu sebab apa? Jadi kita kena tahulah cara dia gitu. Cara dianya iaitu apabila dia berhenti, dia nak start semula tu Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu. Yang kedua, Imam Bukhari kalau dia sebut dia sebut dalam kita panggil Tarjamatul Bab. Tarjamatul Bab tu tajuk dia. Misalnya macam baru ni kan Tarjamatul Bab ada ke risalah? Minta risalah. Risalah. Terima kasih. Ni macam Tarjamatul Bab ni maksudnya tajuk. Tajuk yang Imam Bukhari buat sebelum dia buat mari hadis-hadis. Itu dipanggil Tarjamatul Bab. Tarjamatul Bab misalnya ni risalah ni terjemahan ni dulu. Kita tengok Kitabul Wahyi. Lepas tu babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulillah azza wa jalla inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Tu ayat tu. Lepas pada tu baru dia buat mari hadis. Hak tadi tu orang panggil Tarjamatul Bab. Tarjamatul Bab Bukhari ni inilah yang paling unik, paling istimewa dalam Sahih Bukhari. Inilah yang berbeza daripada kitab-kitab lain. Sebab di sinilah terletak segala kebijaksanaan dan kemahiran Imam Bukhari. Kita akan nampak dia ni segala-galanya dalam apa perkara yang dia bincang.
Situlah terselah kelebihan dia dan pendapat dia, dengan disokong oleh bukti hadis-hadis yang dia buat mari kemudian. Itu orang panggil tarjamatul bab. Dalam tarjamatul bab ni kadang-kadang dia ada sebut, dia panggil sirah tamrid. Sirah tamrid, yang ni lafaz yang menyatakan, yang menggunakan misalnya yuzkaru, qila, dan sebagainya, yang kata-kata macam tu disebutkan, dikatakan, diceritakan. Kalau dia sebut lagu tu dalam tarjamatul bab, itu bermakna Imam Bukhari nak mengisyaratkan salah satunya makna dia kepada tidak sahihnya. Kalau hadis hak dia isyarat tu dia sebut gini, ataupun kata-kata sahabat ke, kata-kata tabi'i ke, dikatakan begini, dia nak isyarat kepada sanadnya tidak kuat. Kalau dia sebut gitu, sanadnya tidak kuat, dhaif lah. Itu salah satu makna dia. Tetapi bukan semua gitu. Jadi hak maksud dengan Sahih Bukhari ini, apabila orang kata Sahih Bukhari tinggi kedudukannya, bukan hak ni. Bukan hadis ataupun asar yang tersebut dalam tarjamatul bab itu, bukan. Terutama yang disebutkan macam tadi, dengan orang panggil sirah tamrid. Sirah tamrid ataupun sirah majhul. Hak tu tidak termasuk dalam hak Bukhari yang dikatakan istimewa, paling tinggi, lebih daripada hak lain tu. Tidak, tak termasuk. Jadi orang tak boleh kata ni ada dalam Bukhari ni, rendah ni, dhaif ni, tak boleh kata lagu tu. Sebab yang maksud hak tinggi itu, iaitu seperti dalam tajuk dia, adalah tajuk dia. Al-Jami'us Sahih, Al-Musnad. Al-Musnad tu ada sebut. Maknanya hak dia sebut sanad tu. Maknanya dia, selepas tajuk tadi dia ada sebut haddatsana ni, hak tu yang dimaksudkan. Hak tinggi, hak kata lebih daripada yang lain. Bukan hak sebut dalam tarjamatul bab tadi. Satu. Yang kedua, boleh jadi dia sebut dengan cara tadi, dengan maksud nak menyatakan bahawa hadis yang disebutkan ataupun asar itu tidak menepati syarat dia sahaja. Bukan bermakna dhaif. Tidak semesti dhaif. Tidak semesti apabila Bukhari kata macam tadi, yuzkaru ka qila ka sebagainya, tidak semesti dhaif. Tetapi tidak menepati syarat dia sahaja. Tidak menepati syarat dia tu maksudnya perawi bagi cerita tadi tidaklah perawi yang diiktiraf oleh dia. Sebagai seorang yang begini-begini sifatnya istimewa, tidak lagu tu. Walau bagaimanapun, sahih juga. Kalau orang lain tu, dia sebut dalam musnad dah. Kalau orang lain, hak setara tu, dia tidak sebut. Dia tidak sebut dengan sanad. Sebab apa dia tidak sebut dengan sanad? Dia sebut dalam, orang panggil ta'liqat dia. Ta'liqat dalam tarjamatul bab. Nak menyatakan tidak menepati syarat dia saja. Itu salah satu maksud dia. Makna yang ketiga, maksud yang ketiga, boleh jadi dia buat gitu, dia nak mengisyaratkan kepada hadis ni, yang dia sebut ni adalah ringkasan. Dia ringkaskan. Hadis tu ada dalam Bukhari itu sendiri. Hak panjang lebarnya, yang lengkapnya ada dalam Bukhari. Tetapi di sini dia nak sebut secara ringkas. Sebab apa? Maksud dia hanya duduk pada hak ringkas. Dia tidak sebut habis. Kadang-kadang disebutkan dengan sirah tamrid juga. Ini maksud yang ketiga. Daripada menyebutkan sirah tamrid itu. Yang ketiga. Yang keempat. Kadang-kadang Imam Bukhari sebutkan sirah tamrid untuk mengisyaratkan kepada apa yang dikemukakan berupa hadis ataupun asar itu adalah berdasarkan riwayat bil makna. Riwayat dengan makna. Bukan lafaz lagu tu. Tetapi riwayat berdasarkan mafhum ataupun maksud dia sahaja. Sebab maksud dia tu yang dikehendakinya.
Walaupun lafaz dia gini, tapi maksud lagu ni tidak salah juga kalau kita sebut begitu. Sebab maksudnya memang begitu. Ini termasuk juga dalam tujuan Imam Bukhari sebut dalam Tarjamatul Bab. Yang ketiga, ini di antara yang disebut lagi lah, keistimewaan ataupun khususiyah Bukhari, iaitu kalau dia sebut qala. Ni akan datang kita akan jumpa, sebab tu sebut dulu. Sebut dulu ni makna apabila kita nak baca kitab akan datang, mudahlah. Sebab kita sebut dah. Cara tu, faham dah. Apabila dia kat tengah-tengah tu dia kata qala, orang ni. Itu bermakna dia riwayat secara muzakarah, orang panggil. Bukan secara tahdis. Secara muzakarah. Mana dalam bentuk dia ni, dia tidak ambil secara berguru dengan orang tu. Tetapi orang tu sebutkan satu hadis yang dia kemukakan itu dalam bentuk perbincangan, perbualan. Tiba-tiba orang tu buat tu hadis. Bukan secara rasmi, secara khusus. Kita kata duduk bersela, ni lah. Hadis ni baca gini dengan sebut sanad. Tidak. Tetapi secara muzakarah ataupun secara perbualan. Dan ini juga tidak termasuk di dalam hak yang dikatakan Sahih Bukhari, hak tinggi itu. Tak termasuk. Sebab dia tidak sebut sanad. Hanya dia sebut secara muzakarah. Kedudukan hak lagu ni hak dia kata qala, lepas tu dia marilah hadis, dia lebih rendah daripada hadis hak musnad dalam Bukhari. Kedudukan. Walau bagaimanapun, ini bukan satu perkara yang mesti. Kadang-kadang dia sebut qala begitu, sebenarnya di tempat lain sudah ada sanad dia. Dalam Bukhari juga. Daripada orang tu secara musnad. Yang ni dengan sebut haddathana begitu. Ataupun akhbarana. Dengan sebut begitu memang ada dalam kitab tu juga. Cuma di sini dia sebut dalam bentuk qala. Apa tujuan dia sebut gitu? Dia nak mengisyaratkan kepada dia telah menerima hadis ini dua kali. Satu secara muzakarah, satu lagi secara tahdis. Itu tujuan. Yang kelima, sering kali kita apabila baca Bukhari ni, kita akan jumpa di celah-celah tu, di celah-celah satu perbincangan tu, tiba-tiba dia bagi satu perkataan. Yang mana perkataan itu isyarat kepada ayat Quran. Isyarat kepada ayat Quran. Padahal tadi cerita benda lain, tiba-tiba dia sebut. Ayat tu pun tidak penuh dia sebut. Kadang-kadang sepatah. Sepatah gitu. Radaqah misalnya. Tiba-tiba. Jadi kadang-kadang orang yang tidak faham dia kata, "Wah, tiba-tiba tubik gini. Tadi duk cerita benda lain." Tiba-tiba hurah benda ni pula. Satu, maksud dia. Dia nak bahas dari segi bahasa. Mana perkataan yang digunakan dalam hadis tu walaupun lafaznya berbeza, zahirnya berbeza, tetapi punca asal perkataan dia tu sama dengan hak dia sebut. Dan hak dia sebut ni ada dalam Quran. Itu tujuan. Ada dalam Quran. Yang ni lafaz ini asalnya ada dalam Quran. Walaupun dalam hadis ni tidak sebut dengan lafaz tu. Tapi kalau orang yang mengaji ilmu saraf, dia akan tahu. Ni pecah daripada hak. Satu tujuan dia. Yang kedua, maksud dia nak cerita kepada kita dalam menguraikan hadis ni, kita jangan lupa kepada Quran. Semua kena ingat pada Quran. Kena ingat semua. Mesti kena rujuk pada Quran. Hatta dalam sepatah perkataan, kalau ada, selalu kena ingat pada Quran. Itu dua. Yang ketiga, dia nak melatih kita, mengasuh kita, mengajar kita, iaitu kita kena utamakan Quran. Kena ingat Quran. Sepatutnya kena ingat Quran. Jadi maknanya kita kena jelas lah. Ya, sebaik-baiknya sebenarnya mengaji Bukhari ni, dia kena orang hafal Quran. Gitu. Sebab tu dia akan takak selalu. Kalau dia sebut perkataan ni terus dia sebut Quran, maknanya
Kalau orang tu ingat Quran, dia boleh baca tu. Dia tidak sebut habis. Dia sebut sepatah, dua patah gitu. Tetapi kita yang ingat Quran, boleh kait selalu. Sini, ayat ni, baca seterusnya. Kalau dia sebut habis, dan dia tulis habis ayat Quran tu, jadi panjang, dia tujuan nak ringkas. Tujuan dia nak ringkas. Dan tidak lupa kepada Quran. Selalu rujuk kepada Quran. Itu yang ketiga. Seterusnya. Lagi, selalu Imam Bukhari ni, apabila dia start, kitab dia akan buat mari ayat Quran. Ayat Quran. Lepas tu dia buat mari hadis. Lepas tu dia buat mari asar. Itu kalau ada semualah, kalau ada semua. Tujuannya nak ceritanya, cara kaedah kita orang Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia kena nombor satu sekali Quran. Dia nak ceritanya hadis yang dia buat mari ni ada kaitan dengan Quran ni. Tidak lari. Hadis ini macam menguraikan makna Quran tu juga. Tidak lari. Lepas tu hadis pula dia amari hadis pula. Hadis dia kurang syarat dia tu rendah sikit daripada syarat yang dikemukakan dalam Bukhari. Dia amari. Kalau tak ada tu, dia amari asar sahaja. Asar sahaja. Asar ni mana kata-kata sahabat ke, kata-kata tabi'in ke. Dia tujuan dia nak sebut kemudian ni, mana bukan dia seorang saja berpendapat begitu. Sebelum dia di kalangan salaf sudah ada yang faham supaya dia faham, iaitu di kalangan tabi'in. Bila gitu, kita nampaklah Imam Bukhari ni bukan dia nak cerita apa ni, pendapat orang ni semua pendapat dia nak mari. Tidak. Dia ada maksud dia sendiri. Padahal kita yakinlah dia tentu tahu. Dia tentu tahu bahawa banyak lagi ni berhubung dengan perkara ni. Kalau nak amari asar ke hadis ke, banyak lagi. Tapi dia tidak amari. Hak dia buat marinya kepada dia, iaitu hak serupa dengan hak dia faham. Dia nak ayatnya ijtihad dia ataupun istimbak dia, kesimpulan yang dia buat daripada hadis ni difaham supaya tu juga oleh orang-orang sebelum daripada dia. Mana bukan dia seorang. Itu menguatkan lagi. Dan dia tidak sebut orang lain, maknanya isyarat kepada dia tidak pilih orang lain. Mana dia pilih orang ni? Dia pilih orang dia sebut tadilah. Dia pilih orang dia sebut. Ni secara umum ni, secara umum benar. Secara umum benar ni kita cerita ni. Begitu juga Imam Bukhari dia berbangga dengan sanad yang tinggi setengah-setengah tempat. Ini menjadi keistimewaan Sahih Bukhari juga. Setara dia tu orang kemudian lagi, tapi ada orang panggil sanad dia tu cuma 3 orang saja. Antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 orang saja. Ini orang panggil Thulathiyat Bukhari. Thulathiyat Bukhari. Yalah, kalau daripada kita ni nak sampai kepada Nabi sudah sampai 23, 24 dah. Mata rantai. Mana antara dia tu ada 22 hadis dalam Bukhari. Iaitu orang panggil termasuk dalam Thulathiyat. 3 saja sanad antara dia, perawi antara dia dengan Rasulullah. Padahalnya kalau nak kira lebih banyak lagi. Umumnya tidak macam itulah. Tidak 3 saja. Sebab apa yang jadi kelebihan tu? Sebab semakin sedikit orang di tengah ni, semakin boleh kita yakini kebenaran dia. Sebab apa? Kemungkinan tokok tambah ataupun pembaikian ataupun riwayat dengan makna itu lebih kurang lagi berbanding kalau ramai perawi-perawi. Ataupun kemungkinan terlupa, kemungkinan tersasul, kemungkinan salah faham tu dia sedikit. Kalau perawi ni sedikit, sebab itu ada kelebihan. Tak sekira lah orang di atas tu, ulama-ulama hak di atas lagi daripada Imam Bukhari, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ada ni semua Imam Abu Hanifah ni bukan dia tabi'i. Ada kalanya perawi antara dia dengan seorang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang saja. Itu dia kita sekira lah bukan sampai dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kira hak sampai Bukhari.
kalau kira biasanya jauh dah lah, banyak dah perawi-perawi. Tiba-tiba dia boleh cari perawi yang cukup syarat dia tinggi lah, cukup syarat dia. Mana orang yang kuat ingatan, orang yang soleh baik, orang yang menjaga dirinya daripada maksiat dan sebagainya. Syarat dia tu payah. Orang ni pula mengaji dengan tok guru lama. Lepas tu mengaji pula ni dia mengaji tu di peringkat mana? Di peringkat tok guru dia tengah sedar molek, tengah cergah molek. Ketika tok guru dia tidak terlupa, ketika tok guru tu tidak nyayuk walaupun tok guru tu baik, dia ambil kira semua. Itu makna syarat dia tu. Jadi payahlah syarat. Secara tu pun dia boleh kemukakan hadis yang perawinya antara dia dengan Nabi SAW hanya 3. Sebab itu menjadi kebanggaan. Ada 22 riwayat dalam Bukhari ni orang panggil Sulathiyah. Satu lagi keistimewaan Sahih Bukhari ni yang kita akan jumpalah, dan saya akan sebutlah apabila sapas itu dari masa ke semasa, bila sapas itu ni termasuk dalam hak ni yang kita sebut dulu, iaitu apa? Dia boleh dikatakan setiap bab, setiap kitab lah dalam Bukhari dia sebut kitab. Bab tu tengah-tengah tu, sebab dia tak ada fasal pula, dia tak sebut fasal, dia sebut bab. Hak besar tu kitab dia panggil. Boleh dikatakan kita boleh cari, boleh dikatakan dia sebut, ataupun kita boleh kesan kalau setiap permulaan kitab tu dia ada isyarat kepada permulaan. Isyarat kepada permulaan. Kereta dia soal ni. Dia kata GCS 6133. 6113 JCS. Minta alih. Dia ada isyarat kepada permulaan. Misalnya, mula-mula saat ni kita tengok dalam terjemahan tu ataupun dalam kitab asal ni, kaifa kana badul wahyi. Bagaimana permulaan wahyu? Permulaan tu ada. Perkataan permulaan. Perkataan permulaan pertama, jenis-jenis itulah dia mesti ada di setiap kitab. Ia mengisyaratkan kepada permulaan. Tidak lafaz permulaan pun, makna start lah, start kita kata. Ia menunjukkan makna begitu. Bermula, berpunca, makna punca. Makna tu ada. Lepas tu di setiap akhir bab tu dia ada sebut perkataan habis. Sudah, tamat, akhir, hujung, dan sebagainya. Dia ada. Mesti ada. Itu dia, seni dia. Seni di dalam Sahih Bukhari. Dia mesti ada. Permulaan, itu di permulaan bab ataupun kitab. Dan akhir, ataupun kesudahan, ataupun penghujung. Itu dia di akhir bab. Di akhir kitab. Isyarat kepada apa? Dia nak isyarat kepada kita ngaji, kita hidup ni, kita kena ingat sama. Apa dia yang kita kena ingat? Segala-galanya ada permulaan dan ada akhir dia. Bukan kitab saja. Ada bab, lepas tu ada akhir dia. Hidup kita ni sendiri pun begitu. Jadi kita kena ingat kepada asal kejadian kita, maknanya daripada tak ada, lalu ada. Lepas ada tu pula tak ada pula, akan berakhir pula hidup kita. Yang ni isyarat kepada mati. Apabila kita ingat sama kepada mati, permulaan kita dan akhir kita, kita akan takutlah. Kita akan takut. Kita akan takut, kita akan berhati-hati, kita akan cermat. Itu tujuan dia. Dia bagi peringatan sama. Itu cara Bukhari. Yang tak ada dalam kitab lain ni. Pasal dia ni mesti ada. Iltizam dia tu, iltizamat dia. Ini yang istimewa. Seterusnya, Imam Bukhari kadang-kadang dia mari satu hadis tu berulang kali. Hadis tu ulang. Apa kita kata? Tak mari hadis lain. Tu ulang. Padahal ada hadis lain. Dia tidak mari. Apa sebab?
Boleh jadi kita keliru. Setengah-setengah orang dia kata Bukhari ni nyayuk. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab lah. Orang-orang yang suka menuduh. Dia kata Bukhari ni nyanyuk. Apa ni? Sebut pula sana, sebut dah hadis. Tak ada hadis lain ke? Dia sebut. Sampai 20 kali lebih macam hadis Barirah. Hadis innamal a'malu binniyat mula-mula 13 kali sebut. Tu. Tu. Jadi apa dia sebut? Berulang kali. Apa dia sebut berulang kali? Bukan nyanyuk. Bukan saja ada maksud dia. Sebab tujuan Imam Bukhari buat kitab dia ni, dia nak ajar kita cara nak faham hadis. Hadis yang sama, kita boleh ambil kesimpulan ni, buat kesimpulan daripada hadis tu. Kalau kita nak buat kesimpulan lain, nak ambil maksud lain daripada hadis tu juga. Mana hadis ni hak Nabi SAW kecek, hak Nabi SAW buat. Setiap dia kecek, dia buat ni mana tinggi, luas. Dia mencakupi semua sudut. Mana kalau kita tengok dari sudut mana pun kita nak ambil, nak tupai, nak ambil faedah daripada hadis tu boleh. Itulah makna hidayah, sumber hidayah, petunjuk. Sebab apa? Dari semua sudut, sebagai siapa saja. Kalau dia tengok, dia boleh ambil manfaat daripada hadis. Bukan khusus untuk orang tertentu saja. Bukan dalam satu bab saja. Itu kalau orang lain kecek satu perkara tu untuk perkara tu je lah. Hak Nabi SAW ni tidak lagu tu. Sebab itu dia nak ajar kita. Cuba kamu faham sendiri. Cuba kamu faham lagi. Mana hadis ni boleh dibuat kesimpulan lagu. Hak ni pun boleh juga. Cuba tengok ulama-ulama daripada hadis yang sama tu siapa beribu-ribu masalah dia boleh keluarkan. Ini sebab apa? Sebab dia faham hadis tu lah. Hadis tu lah ya. Hadis tu. Tapi maksud dia tu berlain. Tujuan dia. Tujuan tu yang penting yang kita kena tahu. Jadi maksud Bukhari nak ajar kita cara istinbat, cara membuat kesimpulan daripada hadis dan mengambil manfaat sebanyak mungkin daripada hadis. Itu salah satu maksud dia. Di antara keistimewaan Sahih Bukhari lagi, iaitu selalu dia sebut, terutama jadi permulaan setiap bab ataupun setiap yang kita panggil kitab, dia akan isyarat ataupun kemukakan sesuatu yang merupakan tarikh ataupun sejarah permulaan bagi sesuatu perkara. Dia akan isyarat. Misalnya wahyu, tahun bila, masa mana. Azan, tahun bila, masa mana, ketika mana berlaku, di mana. Dia isyarat kepada sejarah dia. Yang ni latar belakang punca hukum tu. Macam mana latar belakang. Dia akan sebut itu. Ini salah satu keistimewaan Bukhari. Bila disyariatkan, begitu juga asbabul wurud dia, latar belakang cerita dan Nabi SAW nak kata apa dia kata. Dia ada sekurang-kurangnya isyarat. Kalau tidak dia buat mari hadis pun yang jelas menunjukkan permulaannya begini-begini. Permulaannya begini-begini. Misalnya permulaannya Nabi SAW nak dapat wahyu, dia mimpi dulu. Itu menunjukkan permulaan. Lepas pada tu dia pergi ke Gua Hira. Gua Hira ni duduk mana? Bukan Madinah. Mekah. Kita boleh tahu bila. Sejarah dia. Dia isyarat kepada sejarah. Sebab dia ni juga ahli sejarah. Imam Bukhari. Begitu juga ulama-ulama mengatakan, pensyarah hadis Sahih Bukhari lah, dia kata Imam Bukhari tak mari berulang satu lafaz, satu hadis. Sedangkan kita tengok banyak orang berulang. Apa maksud tak ada orang berulang? Memang tak ada bulan. Dari segi makna dia. Kalau ulang hak tu lah, tajuk pun lagu tu, maksud pun lagu tu, tak ada dalam Bukhari. Walaupun hadis sama, tajuk pun bunyi sama, maksud dia lagu lain. Mesti lagu tu. Dia tak ada. Kita tengok tajuk sama, hadis pun sama. Maksudnya pun sama. Hadis sama ada bulan, hadis tu ada.
Bahkan mula tajuk pun serupa pun ada juga. Tetapi maksud dia tidak sama. Dia nak ceritanya kadang-kadang satu lafaz, satu perkataan, satu ayat yang kita tengok macam ni serupa. Tapi kita tak boleh faham serupa. Tak boleh faham serupa. Kadang-kadang orang ni kata perkataan ni dengan orang lain kata, dia tak serupa. Orang ni kata dia sebagai gapo? Setara mana dia? Orang ni pula kata dia sebagai gapo? Dengan sebab itu kita kena perhati. Kita kena perhati. Tidak semestinya kalau tajuk dia tu serupa, hadis dia pun serupa, maka maksud dia serupa. Tidaklah betul. Tu dia nak cerita. Banyak keistimewaan dia tu. Begitu juga Imam Bukhari dia buat permulaan kitab dia. Dia bukan buat gitu saja tajuk, tidak. Kalau kita nak perhati, terutamanya kalau tengok misalnya kita ni lah Lami'ud Darari ni, kalau boleh ada lah, boleh lah benar kalau ada ni. Ni kalau cetak ke Pakistan dia ada 3 jilid lagu ni, tulisan halus. Tulisan khok Farsi. Tapi kalau cetak ke Arab dia 10 jilid ni. Dia bukan ambil semua hadis tu, dia ambil hadis-hadis hak berkenaan saja. Hak dia perlu bahas saja. Setara ni hak jadi 10 jilid tu bukan ambil semua. Dia tidak ambil semua lafaz hadis dah. Mata dia tak mari dah. Ambil sikit-sikit apa mana nak. Kurang hak. Dalam ni dia ada sebut. Daripada awal hingga akhir ni, tajuk Imam Bukhari buat ni dia ada kesesuaian, ada perkaitan, pertalian. Mana macam sungai mengalir tu. Tak berhenti, tidak kata putus. Walaupun berhenti-berhenti, bab lain-lain. Lepas kita wahyu, kita iman. Lepas kita iman, kita ilmu. Lepas kita ilmu, kita guna-guna. Sampai ke akhir sekali. Kita tauhid. Ke akhir sekali. Ke akhir sekalinya kita tauhid. Ada makna dia. Situlah sedap. Kita baca. Kalau kita faham, tertib dia tu bukan tertib saja-saja. Kebetulan. Ataupun dia tu orang tidak. Cara dia sendiri. Ni kelebihan Sahih Bukhari. Dia ada pertalian. Sebab tu yang pelik juganya sebab Quran jugalah. Quran tu kan kita tengok macam tak ada perhubungan, macam tak ada pertalian. Saat ni dulu cerita bab akhirat, tiba-tiba cara kau jual beli pula dah. Tiba-tiba cara bab lain pula, keluarga pula dah. Nampak macam tak ada hubungan. Sebenarnya ada hubungan. Tu yang pelik, yang istimewa. Tapi masalahnya kalau kita tidak mengaji, kita tak tahu lah. Ataupun kita mengaji pun tak jumpa butir tu, tak pecah. Sebab itulah ulama-ulama ada tulis kitab suku. Nazmud Durar misalnya, tafsir fi tanasubil ayat waswar. Nazmud Durar tentang kesesuaian ayat-ayat ni dengan ayat lain, suatu surah dengan surah lain. Apa surah ni lepas ni. Kalau kita nak kata dah mula-mula Iqra, biar duduk dulu lah. Start tu dengan Iqra dah, kita dah muka menunjukkan dulu. Tapi tidak lagu tu. Wak mari Baqarah, Wak Madinah. Ni Madinah kedian, apa lagu tu. Dia ada. Itu keistimewaan Al-Quran. Walaupun dari segi zahir nampak tak ada gapo, nampak macam tidak ada hubungan. Dan telah ramai ulama-ulama juga ia telah tulis Quran itu dari segi kesesuaian tadi. Kalau kita nak tengok dalam hadis ni, ada contoh lagu tu Sahih Bukhari, hak lagu tu ada pertalian, walaupun zahirnya nampak tidak ada pertalian. Ada pertalian. Inilah keistimewaan Sahih Bukhari. Lepas tu banyak lagi yang mana kita akan jumpa lah dari masa ke semasa bila kita baca kitab asal tu, kita akan jumpa akan datang. Cumanya seperti yang saya sebut tadi, salah satu perkara yang sangat istimewa, unik dalam Bukhari dia ni, tak boleh nak lawan, tak ada lain. Kalau nak ada pun sebuah dua. Misalnya Nasa'i ada, Mishkat dia ada juga buat tu, tapi tidak setara Bukhari. Jauh, nak mana dengan Bukhari jauh. Iaitu tarjamatil bab dia, tajuk dia. Apa maksud dia buat tajuk lagu ni?
Tajuk ni kalau kita nak bagi ada berapa bahagian, berapa juzuk. Sekali kita tengok macam tajuk gitu, kita boleh bagi tu. Bagi yang pertama hak ni, bagi yang kedua ni sekat ni, bagi yang ketiga sekat ni. Kadang-kadang dalam tajuk tu 10 perkara. 10 bahagian. Kita boleh bagi, kita boleh gerak. Lepas tu setiap bahagian tu hak dia sebut dalam tajuk tu, hadis hak dia mari ni kadang-kadang sah. Pelik. Dia nak ayatnya daripada sah hadis ni. Juzuk yang pertama pun ada dalam hadis ni. Juzuk yang kedua pun ada dalam hadis ni. Hak dia kata tu dalam tajuk dia tu memang ada dalam hadis tu. Kalau kita perhati molek, memang kita boleh simpulkan sehingga kita boleh buat tajuk seperti dia buat tu lah. Kalau kita perhati. Kalau orang tak perhati, dia tak boleh buat lagu tu. Kalau perhati, mengaji hadis betul, ikut cara dia, tertib dia, memang akan dapat. Hak tu hak dia nak. Nampak gitu ya? Tajuk, kalau kita tengok, terjemah gitu saja kan? Tak dapat. Tak dapat. Kita kena kait. Kita kena kait. Hak Imam Bukhari buat tajuk dia tu, apa maksud? Kena kait. Hadis dia tu tidak lari. Itu kelebihan tarjamatul bab Bukhari. Sebab itulah ulama-ulama kata kan, dia kata fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Kebijaksanaan Imam Bukhari itu terletak dalam tajuk yang dia buat. Fiqh dia ataupun ijtihad dia terletak dalam tajuk dia. Kalau kita nak tahu mazhab Imam Bukhari, tajuk dia je lah. Sebab tu orang yang tidak faham, dia tidak ngaji Bukhari, dia kata macam mana kata mazhab Bukhari pula. Kita tahu ni mazhab Pak saja dia kata. Dah. Bahkan Bukhari dia sebut banyak lagi, bukan mazhab dia saja, mazhab orang lain. Dalam tajuk dia tu lah. Dalam tajuk. Tapi kadang-kadang kita tengok, nampak tak ada apa. Di situ tu banyak perbendaharaan, permata-permata bernilai dalam tajuk. Sebab itulah ulama kata inna fiqhal Bukhari fi tarajimihi. Dalam tajuk dia tu ada situ. Hadis dia tu serupa dengan orang lain juga kalau kira. Banyak hadis dia tu dalam kitab lain pun ada. Walaupun syarat dia tu orang lain kata rendah sikit. Hadis tu hadis sama. Hak Nabi SAW kata tu tetap hak dia kata dah. Yang berbezanya duduk mana? Tajuk dia. Dia buat kesimpulan daripada hadis tu. Hak tu istimewa sangat. Sehingganya, dia nak sebut. Dalam kitab ni dia sebut, daripada dulu lagi ulama tu bahadah ni. Hafiz Ibn Hajar, ini orang ni. Ada belakang duduk bahadah. Tajuk Imam Bukhari. Maksud dia gini. Mazhab dia gini. Dia nak buktikan mazhab dia melalui tajuk dia ni gini. Dalil dia ni gini. Semua faham. Pensyarah hadis Bukhari ni dia faham, dia tahu. Dia tahu daripada dulu lagi. Ibnul Munayyir tulis, tapi kecil-kecil, sikit-sikit. Kemuncaknya, ni dalam sejarah perkembangan ni, syarah Sahih Bukhari ni, kemuncaknya ialah ditulis oleh Syekh Zakaria. Setakat ni lah ada namanya Al-Abwab wa Tarajim li Sahih Al-Bukhari. Buat bab dan tajuk-tajuk dalam Sahih Bukhari. Sebuah kitab. Kalau cetakan Pakistan tu cetakan halus besar, sejilid lah. Kalau cetakan kemudian ni tulisan khak Parsi juga, tapi dia buat dalam bentuk ni sahih biasa. Hak tu 5 jilid. Kalau tak pernah ada lagi, mana cetakan dalam tulisan Arab ni. Biasanya kalau tulis begini dia jadi lebih besar lagi. Dalam tu dia sebut habis daripada awal sampai akhir. Cuma boleh jadi apabila kita baca nanti, boleh jadi ada setengah-setengah tu kita tidak setuju dengan dia, ataupun orang lain tidak setuju dengan dia. Pendapat dia tu tidak pernah orang lain sebut, atau orang lain akan nampak lagu lain, itu soal lain lah. Tetapi dia telah buat sesuatu daripada awal hingga akhir. Ada pun sebelum pada ni banyak tak sudah lah, tak ada sudah. Kalau ada pun sikit-sikit di celah-celah gitu. Dia buat suku. Dan hasil daripada kajian dia terhadap tarjamatul bab ni, Sahih Bukhari ni, dia telah buat usul dia. Usul nak memahami kaedah, nak memahami apa ni, tajuk-tajuk dalam Bukhari. Usul dia tu ada 70. Tajuk dia saja 70. Dulu ada ulama kata usul dia ada 5-6 je. Ada kata 10, ada kata 15,
paling tinggi 20. Tak, banyak. 70. Dia sebut dalam ni ada. Rasanya tidaklah kita nak baca semua tu. Sebab dia sebut. Ni kalau maksud dia tarjamatul bab lagu ni, maksud lagu ni termasuk di bawah usul mana. Dia tak nak sebut habis lagu tu. Dia pun tak ada nak buat kerja. Padahal umur dia panjang. Saya Zakaria ni pun. Saya sendiri pun dah jumpa dengan dia. Semasa saya berjumpa dengan dia tu masih budak-budak lagi. Masa tu pun dia tak boleh jalan dah. Orang tolak dengan kereta tolak. Tapi ingatan dia kuat. Dia masih ingat molek lagi. Nak nulis tak boleh. Teruk dah. Kalau duduk kena rebah selalu. Teruk dah. Jadi sebuah macam mata. Tetapi dia rebah pun dia kecek tu orang tulis. Saya tua lah. Kira-kiranya 100 lebih umur dia. Walaupun begitu dia tak ada. Cuma dia dah buat usul. Ni usul tarjamatul bab. Hak dia buat tu memang comel sangat. Sebelum pada dia tak ada orang buat. Itulah boleh kata. Sebab itulah Ibnu Khaldun kata umat ni terhutang budi dengan Bukhari. Terhutang budi dengan Bukhari. Umat Islam terhutang budi dengan Bukhari. Pada karangan dia tu Sahih Bukhari. Kira-kiranya kata dia apabila keluar Hafiz Ibnu Hajar, separuh daripada hutang umat terhadap Bukhari itu sudah terbayar, kata dia. Sudah terbayar. Bila ada syarah. Dari segi maksud. Tapi separuh lagi tak. Ibnu Khaldun ni orang dalam fikiran dia. Dia kata lagi, separuh lagi tu tak terbayar. Terutama dalam bab ni, tarajim dia. Tajuk-tajuk dia tu memang dalam. Dah tak ada lagi hak betul-betul kemah. Jadi sampai sekarang ni duk korek lagi. Ibarat kita kata apa dia ni, lombong tak habis-habis. Lombong mah, kalau kita kata lombong apa, gali tak habis. Atas kemampuan masing-masing lah. Orang ni boleh zikir, orang ni boleh sebanyak ni, kemampuan masing-masing. 70 tarjamatul bab. Usul tarjamatul bab. Jadi kalau kita pakai usul ni, setiap tajuk kita akan jumpa tu, ni maksud dia gini, masuk bawah usul mana, kita boleh masuk. Tak lari daripada tu. Dan setiap usul tu cukup comel. Ni keistimewaan Sahih Bukhari. Nombor satu sekali nak tekan tarjamatul bab. Hak tu paling istimewa. Ni dalam kitab ni misalnya, misalnya contoh ni. Ni tentang usul. Hak 70 tu lah. Kalau nak sebut 70 tu panjang benar lah. Nak sebut sikit-sikit. Misalnya usul yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Masyayikh, yang dimaksudkan dengan Syekhul Masyayikh ni bagi dianya iaitu Syah Waliullah. Syah Waliullah pun ada sebut dah usul-usul tarjamatul bab Sahih Bukhari ni. Tapi dia sebut pun tak banyak, sikit juga dia. Hak dia sebut. Dia kata kadang-kadang Imam Bukhari ni dia buat tajuk dia tu dengan hadis marfu'. Hadis marfu'. Tapi hadis marfu' ia tidak menepati syarat dia. Hak tu dia naknya. Lepas pada tu dia amari satu hadis yang menepati syarat dia sebagai bukti sokongan kepada hadis itu. Maknanya dari segi makna hadis itu boleh dipakai. Dari segi makna. Walaupun syarat dia tu tidak menepati syarat Bukhari, tetapi makna dia tu kita boleh pakai. Kadang-kadang hadis tu hadis marfu', hadis tu sahih di sisi orang lain, tapi dia tidak sebut di dalam musnad dia. Musnad dia tu dia tidak amal hadatsana ada. Dia sebut lafaz hadis saja. Isyarat kepada apa? Hadis itu hadis marfu' sahih tapi tidak menepati syarat dia tak amari. Dia amari hak menepati syarat dia, tetapi dari segi makna tidak bercanggah dengan orang tadi. Tidak bercanggah dari segi makna. Dari segi zahir, lafaz dia mungkin berbeza. Yang kedua dia kata,
Kadang-kadang Imam Bukhari dia istinbat daripada hadis. Dalam hadis tu tak ada sebut perkataan ataupun makna tu tak ada. Zahirnya dia buat mai dalam terjematul bab. Dia nak ceritanya lafaz ni kalau kita kata lagu ni pun serupa juga makna dia. Walaupun tak ada sebut lafaz, tak apa. Sebab apa makna dia tu sama. Jadi dia istinbat daripada hadis. Kadang-kadang dia buat dalam terjematul bab dia tu, dia tajuk dia tu tak ada keputusan. Tak ada keputusan. Misalnya dia kata benda ni apa ni satu perkara ni, dia sebut tak ada keputusan, boleh kau tidak, haram kau harus, tak ada. Apa maksud dia? Maksud dia hanya dia nak cerita dalam perkara ni ada khilaf banyak. Sebab tu dia tak ada keputusan. Dan khilaf ni masing-masing ada hujah kuat belakang. Sebab tu dia tak ada keputusan. Maknanya kira boleh pakai belakang. Itu maksud. Kadang-kadang dia mari seperti tadi sudah sebut dah, iaitu dia mari pendapat satu golongan saja. Dia nak ayatnya hak ni hak kuat dari segi hujah dia. Dia sokong hak tu, lagu tu hak kuat. Walaupun adalah beza daripada orang lain, tapi dia sokong hak tu. Dia sebutlah dengan terang. Dia sebut dengan terang pendapat orang ni. Kadang-kadang dia mari satu tajuk tu keputusan selalu. Tak boleh, tidak harus. Walaupun ada khilaf, masih ada khilaf lagi, tapi dia kata tidak harus. Maknanya bagi dia, orang yang mengatakan harus tu hujah dia tidak kuat. Bagi dia hak kuatnya ada. Dia buat keputusan lah. Itu termasuk dalam usul yang ketiga. Dia mari banyak lah ni contoh-contoh gapo ada semua ni. Kadang-kadang hadis dia buat dalam tajuk dia tu, hadis tu nampak bercanggah satu sama lain. Apa Imam Bukhari buat mari hadis yang nampak bercanggah? Tujuan dia nak tatbikkan hadis itu, nak sesuaikan hadis. Tidak bercanggah sebenarnya. Hadis ni dengan hadis ni tidak bercanggah. Bahkan kita boleh sesuaikan. Itu cara orang belajar hadis. Kalau tengok nampak bercanggah, kita jangan kata bercanggah selalu. Tengok dulu apa maksud dia. Sebenar hakikatnya tidak bercanggah. Termasuk dalam usul. Dalam usul dia juga. Di antara kelebihan dia lagi dalam terjematul bab dia. Dalam terjematul bab ni dia ambil satu. Sedangkan hadis yang dia mari bawah tu ada tahwil sana, ada yang akan datang kita akan jumpa ada ha. Mana dalam ha tu hak paling kuatnya hak mana? Hak mana hak paling kuatnya? Dia nak ceritanya dia buat dalam tajuk dia tu lah. Hak tu hak paling kuat. Jadi kesimpulan daripada hak tu lah hak paling kuat. Tu cara dia juga, termasuk dalam usul dia juga. Kadang-kadang Bukhari ni tajuk dia tak ada tajuk. Bab saja. Ada bab saja. Banyak ke tajuk? Tajuk adalah isi dia tu, tajuk dia tu. Terjematul bab. Ni tak ada tajuk. Ada bab saja, bab saja. Lepas tu dia ambil hadis lah. Apa maksud? Setengah-setengah orang dia kata Imam Bukhari tu lupa kali. Ataupun sebenarnya ada Imam Bukhari tu lihat penyalin ni jadi terjatuh, tak tertulis hak tu. Ada macam-macam lah pendapat orang kata hak kemudian. Tetapi kebanyakan ulama kata tidak lagu tu. Dia sengaja buat. Dia sengaja. Apa maksud? Bab tak ada tajuk. Dia nak ceritanya hadis hak bawah ni kita tak boleh letak satu bab. Banyak bab boleh ni. Kamu boleh buat sendiri. Cuba faham sendiri. Dah banyak kali dah aku seumur buat kesimpulan daripada hadis. Lagu ni tajuk dia. Kesimpulan daripada hadis ni tajuk dia lagu ni buat. Banyak kali dah jumpa lagu tu kan. Buatlah sendiri pula. Cuba buat. Gapo dia kamu boleh simpulkan. Buat tajuk. Tajuk tu boleh sesuai dengan hadis. Itu syarat. Itu termasuk dalam usul kaedah dia juga. Orang lain tak buat lagu tu. Orang lain tak buat. Dia buat. Pelik. Banyaklah. Jadi kalau kita nak sebut semua ni
Tak perlulah. 70 lah. 70 usul. Semuanya boleh ada berlaku. Tak lari. Maknanya tetap tu dia buat tu. Dalam satu sistem yang kemah. Tak lari daripada tu. Ni khususiat orang panggil. Ataupun keistimewaan. Ciri khusus bagi kitab Sahih Bukhari itu. Ia tidak ada dalam kitab lain. Lepas tu, perkara yang pertama. Perkara yang kedua. Mukaddimah lagi lah ni kiranya. Walaupun baru ni masuk dah hadisnya. Tetapi patah balik semula. Sebab apa nama ni, kita kena faham ni dulu baru jelira balik. Kalau tidak tak jelira. Kita kena tahu perkara yang kedua, iaitu kalau kita tengok ni pengarah kitab hadis ni tak serupa cara dia. Tak serupa. Kalau kita tengok Bukhari ni, dia start dengan Kitabul Wahyi. Bab Bad'il Wahyi. Wahyu. Dia start dengan orang lain, Nasa'i, Abu Daud, apa, Tirmizi, apa. Dia start lagu lain kitab dia. Dia start dengan kitab bersuci. Taharah. Supaya dalam kitab fiqh lah, kira-kira. Dia start lagu tu. Kalau kita tengok Muslim pula, dia start kitab dia lagu lain. Dia start kitab dia dengan bahas cara kau isnad. Sanad. Dalam hadis mana-mana, bukan dia ada sanad dia ni. Dia start dengan sanad. Dalam apa nama ni, Muwatta, misalnya Muwatta Imam Malik, dia tidak start lagu tu. Dia start dengan bab waktu. Waktu sembahyang. Dia start dengan tu. Cara masing-masing. Dia tidak start dengan kita kata nak sembahyang pun kena tahu lah. Orang hak sani kata, dia kata suci, kena suci dulu nak sembahyang pun. Tahu dah waktu pun kena suci dulu. Tak boleh duduk sembahyang selalu. Kena tahu tu suci dulu. Sebab tu dia kata benda sahabatnya, Imam Malik tidak buat lagu. Dia buat waktu sembahyang. Cara. Kalau kita tengok Ibnu Majah pula, lagu lain pula. Ibnu Majah pula dia start hadis dia tu dengan ittiba'ir Rasul, mengikut Rasul. Dia start gitu. Lepas pada tu sahabat pula, saya kau sahabat, manakib sahabat. Orang lain buat manakib ni hujung kalau dalam Bukhari ni. Kemudian dah manakib ni cara kekelebihan sahabat, dia tidak. Dulu lagi. Lepas tu baru cerita cara kau cuma cuci. Situ. Apa jadi berbeza? Tak serupa. Tak serupa. Kalau kita tengok kitab fiqh kan apa agak seragam serupa. Kita hadis tidak. Kita duk bincang ni hak masyhur, hak umum ni. Tak bincang lagi hak baru ni yang kita sebutkan jenis-jenis kitab hadis ni macam-macam banyak. Hak tu perkara. Hak ni nak cerita ni hak umum dalam masyarakat. Orang tahu belakang Muwatta, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Tirmizi, apa nama ni, Bukhari, Muslim. Tapi apa maksud pengarah dia tu buat berbeza-beza? Ni dia ada kaitan rapat dengan Sunan Sittah tu sendiri. Sunan Sittah tu sendiri. Kenapa Sunan Sittah dipilih? Lepas tu kalau nak kira dari segi tertib mengajinya lagu mana? Tertib mengaji. Dia ada kaitan rapat. Persoalan yang kita sebutkan tadi. Jadi, kalau kita tengok, hak yang pertama tadi yang kita sebut tadi, kalau kita tengok, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, apa buat kitab suci, sebab dia kira dalam kehidupan kita ni, dia ada 4 macam. Tak lari daripada ni. Ibadat, muamalat, rumah tangga, munakahat, kita kata. Lepas tu pasal jinayah. Hak mesti mukallaf ni setiap orang yang akhir balik kena buatnya kepada dia ibadat. Dah hak tu lah maksud kita asalnya. Allah SWT buat kita pun untuk ibadat kepada dia. Nak sabarlah kalau kita cara ke pasal ibadat dulu. Tapi nak ibadat dia kena ada, kena tahu hak mana dia, syarat dia kena suci. Suci tu lagu mana? Kotor tu lagu mana? Nak sabarlah kalau bubuh tu. Dia kata. Sebab ni semua orang kena ni. Nego tak kena tu kalau orang tak sini nego tak. Ada juga orang tak menikah. Ada juga dia tidak hakim. Tak perlu dia tahu hukum. Kalau buat kesalahan lagu ni, kena denda sebanyak mana, kena diat sebanyak mana. Tak perlu tahu. Tetapi kalau semaya, zakat, haji, kena tahu kau ni. Sebab tu kita kena sebut waktu dulu. Kena sabarnya kata dia.
Sebab itulah dia kata buat tertib tu tertib tadi. Lepas tu kalau kita tengok dalam hadis, kata dia. Kalau kita tengok dalam hadis, dalam kubur tu, hak mula-mula sekali ditanya tentang apa dia? Ditanya tentang hak dalam kubur. Nabi SAW beri cerita ni, orang ni kena seksa ni, kena azab kubur dia orang ni. Sebab apa? Sebab dia tidak jaga, tak cara cuma cuci. Maknanya hak mula-mula sekali akibat permulaan dia tak jaga cuma cuci, kena seksa dalam kubur. Itu permulaan akhirat. Lepas pada tu apabila dah kotor, dah najis, sembahyang pun tidak sah. Dia akhirat besok hak mula-mula sekali tanya apa dia? Tentang sembahyang. Tentang sembahyang. Jadi maknanya sembahyang dengan cemar ni, kotor, najis gapo ni, suci penting ni. Sehingga kalau hak permulaan lepas pada kita mati dalam kubur, hak tu tanya sembahyang suci. Kena seksa orang tu pasal tidak cara. Kalau lah dia tahu cuma cuci, tak akan kena seksa lagi. Ni dia tak cara, tak ambil berat. Maka sembahyang dia tu pun tak sah. Akhirat besok hak peringkat kedua kena seksa pula situ. Sebab apa? Sembahyang tidak sah. Jadi perkara ni kedua-dua perkara ni alam barzah mula-mula sekali tanya cara ke cuma cuci. Lepas tu alam mahsyar ni mula-mula pula tanya cara ke sembahyang. Jadi hak dua perkara ni penting ni mula-mula. Jadi kita kena start ni dululah. Itu alasan dia. Sebab tu dia buat cara ke cuma cuci. Lepas tu cara ke sembahyang. Hak kaitan dengan hak tu lah. Ini cara dia. Tirmizi, Nasa'i dan Abu Dawud. Imam Malik pula. Imam Malik pula dia buat tajuk waktu. Tajuk waktu. Apa waktu? Dia nak ceritanya waktu ni lah segala-galanya dalam hidup kita. Masa ni lah segala-galanya dalam hidup kita. Modal kita. Kita nak buat gapo dalam hidup ni. Selagi ada masa, ada waktu untuk kita. Dalam sebanyak-banyak waktu, paling penting sekali waktu gapo. Waktu tu tengok Tuhan bersumpah, wal-laili idza wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, wal-laili demi malam. Demi matahari. Apa matahari tu berkait dengan waktu juga. Bulan, demi siang, demi waktu subuh. Waktu berlaku. Nak rayaknya waktu-waktu tu penting berlaku tu. Kena ambil berat berlaku tu. Kena jaga berlaku. Kalau tidak, kerugianlah kita. Wal asr. Akhir sekalinya wal asr. Masa semua sekali lah. Tak kira lah subuh ke, petang ke, malam ke. Tak kira. Masa hakikat. Manusia ni rugi. Hak tidak ruginya, apa dia? Beriman. Beramal soleh. Orang beriman, orang beramal soleh. Hak mana nombor satu sekali? Hak berkait dengan masa. Hak ni lah rugi. Kalau dia tak pandai, tak kena jaga. Semaya. Waktu semaya. Hak tu bagi orang Islam nombor satu sekali. Kalau dia jaga hak tu, fahuwa lima siwaha adhiya. Kalau dia tak jaga hak tu, hak lain kau dia tak jaga. Kalau dia cara hak tu, hak lain pun dia akan cara. Maknanya seorang yang mengenal budi, yang kenal Allah SWT. Apa dia tidak akan caranya, dia tidak akan jaga masa untuk bertemu sebentar, untuk bermunajat dengan Allah SWT sebentar pada masa-masa dia tentukan. Apa dia tak secara? Siapa dia Allah SWT itu? Segala-galanya. Kalau ayah seorang itu berbudi kepada kita, kerana sikit ya, kita ingat semua. Kita tidak langgar apa itu dia. Kita tidak deraka. Kita mengenal budi. Kita malu halah dengan dia. Kita malu. Kenapa dia ada berbudi dengan kita? Sikit. Allah SWT apa? Banyak. Tak patut ke kita jaga dia? Orang setara ni. Kalau hak setara ni kita tak jaga, tak melera. Hak lain. Hakikatnya. Kalau dia jaga hak lain, ni pasal tak kenal orang. Tak kenal. Orang hak sikit dia jaga, hak wui sikit. Orang hak wui banyak segala-galanya. Kalau dia tahan apa? Dia cemas, betul tak udara. Habis mati lah. Hak tu dia tak fikir. Orang hak wui piti ke dia tu besar benar orang. Ni pasal tak erti lah. Tak kenal Tuhan. Kalau hak kenal Tuhan semua, semaya. Itulah. Hak tu kita kena jaga nombor satu. Itu Imam Malik.
Cara dia bagi kot tu. Hak tu sebenar. Sebab semua cuci, tak ada kain, tak ada gatugan ni, boleh lagi. Jaga waktu Allah SWT tu, hak tu hak penting. Sebab itulah, dalam keadaan orang tak ada kain, tak ada gapo, kan boleh juga dia sembahyang. Tak boleh ingat tu. Boleh juga. Ingat tu dalam keadaan lagu mana? Dalam keadaan air kotor, tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang lah. Tak ada lah. Sebab cuci tak timbul dah tu. Nak sembahyang lagu mana dah? Mari kotor kita kata. Lepas tu, tak boleh ingat lah tu. Boleh. Tuhan kena ingat semua. Jadi kena ingat Tuhan tu setiap waktu. Waktu yang paling istimewa iaitu waktu kita ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Lagu mana yang paling sempurna? Sembahyang. Aqimis salata li dzikri. Dirikan sembahyang untuk ingat kat aku. Dia bagi kot tu. Imam Malik bagi kot tu. Apa ni? Imam Muslim pula kata, dia kata, kata dia, segala-galanya hadis ni kita tahu semaya kau puasa kau cemah cuci kau, dia kena tahu mana, tahu daripada hadis. Semaya adalah Quran, tidak royak lagu mana. Betul lah ada semaya, tapi tidak royak lagu mana. Hak royak kaifiat dia, cara dia adalah hadis. Apa hadis ni semua orang kata hadis tak boleh terima selalu kau, tak boleh. Lepas tu kita nak tahu mana hadis ni boleh pakai ke tidak dalam bab ni. Kau tak boleh pakai hak ni, setara ni tak boleh pakai dalam bab ni. Kena setara ni baru kita boleh pakai. Misalnya hadis mutawatir, kena akidah ni dia kena hadis mutawatir. Tak, kalau bab hukum boleh kira lah hadis sahih tak apa tak. Tapi kalau hukum nak pakai hadis dhaif boleh ke? Tak boleh. Pak kita nak tahu mana dhaif kau sahih kau gapo, nak tahu mana. Kena tahu daripada sana. Sebab itulah dalam kitab-kitab hadis ni semua sebut ada sana. Oh ya, buat gapo? Sebab agama siapa kita ni melalui orang. Orang tu kita kena kenal. Siapa dia? Kalau tidak kita boleh jadi terpesong. Boleh jadi tak betul. Orang awak mari cerita kepada kita tak. Sebab itu kita kena betul-betul pasti. Setiap hadis tu kita kena pasti. Barulah kita boleh pakai. Kalau tidak tak boleh pakai belakang untuk apa-apa pun. Untuk waktu. Kau cara kau waktu kau. Untuk cara kau kotor kau najis lagu mana. Semayang lagu mana. Tak tahu belakang. Kita tak boleh buat keputusan. Kalau kita tidak tahu sana. Maknanya Imam Bukhari, Imam Muslim nak ajak kita pergi mengaji hadis. Baru kita boleh tentu benda-benda tadi. Apabila mengaji hadis, kita akan jumpa lah dengan sanad-sanad. Lepas tu kita kena tengok pula. Kalau sanad ni banyak pula. Benda sama cerita. Lagi kuat. Lagi kita boleh pegang. Patut kita pegang dengan hak tu. Apa yang kita nak pegang hak tidak kuatnya? Hak kuat tu ada. Sebab itulah Imam Ibn Mubarak kata al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Isnad itu ni cara kau sanad ni lah. Cara kau perawi ke pun. Sebahagian daripada agama. Kalau tak ada cerita sanad ni, nescaya boleh kata orang nak kata apa dia akan kata ikut serah. Agama ni jadi lagu tu ikut serah. Orang ni buat lagu ni, orang ni buat lagu ni. Sebab itu penting kita. Apabila orang buat apa-apa kita kena tahu hadis lagu mana. Hadis. Lepas tu hadis tu secara mana? Kalau tak ada macam mana kita nak buat? Kalau tidak jadi celaru. Orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni. Sebab tu dia kata sanad tu. Sebab tu dalam Muslim dia start dengan sanad. Duk royak orang ni, perawi ni, orang ni tak pakai. Sebab apa? Imam Muslim duk cerita. Dia nak ajar kita lagu tu caranya. Baru sepenuh ngaji hadis. Kalau ngaji hadis ambil isi dia saja. Boleh jadi orang tu buat mari dia mari sesuai dengan pendapat dia. Cara kita nak menilai. Ini kena tahu sanad. Sanad itu penting. Sanad itu penting. Dia nak ayat gitu. Dan sanad paling penting siapa dia? Sahabat. Dalam sanad tu paling tinggi. Biar kita tahu darjat orang. Nabi SAW setara mana? Sahabat setara mana? Lepas tu orang kemudian setara mana? Biar kita tahu cara. Kalau sahabat tak payah bahas dah. Dia tu lagu mana? Tak payah bahas. Kita boleh terima selalu. Sebab apa? Sebab dia ni orang yang dididik oleh Nabi SAW. Sebab dia ni adalah golongan yang kalau salah pada masa tu Allah SWT akan tegur dalam Quran. Secara langsung. Ni orang istimewa. Kalau tak ada teguran, tak ada apa, maknanya beres lah tu. Jadi tidak ada hak untuk kita
nak persoalkan dia setelah Allah SWT kata dia ni ahli syurga, dia ni Allah SWT redha? Tak ada. Siapa dia kita? Allah SWT lebih tahu. Dia sudah iktiraf, habis cerita. Kita Imam Muslim pun ayat tu lah. Sahabat tak ada bahas. Awak selepas tu baru kita bahas. Sebab apa bahas? Sebab dalam hadis juga ayat. Orang selepas pada tu dia akan timbul lagu ni. Dia akan timbul lah. Jadi kita kena tengok sana. Kita nak ambil agama ni pun kena tengok orang juga. Sebab orang ni kalau lah dia tu tidak takut kepada Allah SWT, dia akan boleh buat apa saja. Hak tidak agama, dia boleh kata agama. Dia tidak takut ke Tuhan. Sebab tu kita kena kenal perawi ni jenis takut ke Tuhan kau tidak. Akidah dia lagu mana? Kita kena tahu. Itu Imam Muslim. Imam Ibnu Majah pula, dia kata, nombor satu sekali, kita nak dapat hidayah, nak dapat petunjuk, nak hidup dengan baik, kita kena ikut sunnah. Ikut sunnah. Tu yang asal dia kata. Bak semayai kau, bak apa ni, kotor, cemas, suci kau, bak apa-apa, sunnah. Petunjuk dia je dalam sunnah. Kalau kita tidak berpandu kepada sunnah, tidak ittiba' sunnah, tak lagi. Tak sedar ayat. Dia naknya apa-apa kita letak sunnah depan. Tu mula-mula sekali. Sebab apa? Allah SWT sudah kata dah kan? Ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Hak Rasul hak bagi, ambil. Hak Rasul larang kamu jangan buat. Kita nak tahu mana? Tahu daripada hadis. Ittiba' Rasul. Ikut betul-betul sunnah Nabi. Sebab itulah Ibnu Majah hari bila dia sebut sunnah, ittiba' sunnah, cerita bid'ah sekali. Sunnah ni lawan dia bid'ah. Jangan kita masuk dalam bid'ah pula. Sebab apabila kita terlibat dengan bid'ah, habis hilang rupa asal agama. Hilang. Rupa asal agama jadi hilang. Sebab tu kena betul-betul ittiba' sunnah. Ikut sunnah. Jangan bid'ah. Kalau bid'ah, sia-sia juga. Sebab apa? Bahaya dia bukan saja tak boleh pahala. Tidak ikut sunnah ni. Dia buat benda bid'ah. Bahkan dia akan bertukar rupa agama. Orang tidak dapat gambaran yang sebenar tentang agama. Orang tak dapat gambaran yang sebenar tentang agama. Misalnya kalau orang kafir tengok kita, kalau orang kafir tengok kita, lelah dia duduk kaca surga. No, kaca surga. Kira-kira je dia tengok, walaupun kita kata dapat kena makan apa, je tak dapat satu. Iyalah memang betul lah tu. Tapi kalau orang luar tengok, orang kafir tengok, berkali lagu tu lah, berkali Nabi dia ajar. Pada 10 Muharram tu kat kaca surga lagu tu. Papa kat makan. Berkali lagu tu lah Nabi ajar. Orang akan faham lagu tu, akan nampak lagu tu kalau kita pakat buat. Bulan lain tak boleh nak akan surga, tak ada surga. Ini jadi bulan tu. Jual kakak dia pun bulan tu. Buat pun bulan tu. Buat apa? Adakah Nabi pernah buat lagu tu? Tiba. Kalau kita betul-betul ikut Nabi, ittiba' sunnah, kena tanya. Adakah Nabi buat? Hak dia ajarnya puasa pada hari tu gitu. Ada kela makan surga. Cuba tengok. Kan lain tu. Hak dia ajar lagu lain. Kita buat lagu lain. Dia jadilah. Jadi bertukar rupa. Tu sekarang. Kalau kita tengok lain lagi banyak lah. Jadi orang tidak nampak hak Islam sebenarnya lagu. Bahkan orang akan jadi keliru. Kalau kita pakat buat, orang kata lagu ni kali Islam. Kita yang merubah Islam. Wajah Islam. Kita. Lepas tu kita nak tahu mana. Ittiba' sunnah. Siapa dia hak ittiba' sunnah? Ikut sunnah yang sebenar. Yang tak sebida'ah. Sahabat. Lepas pada tajuk tu, dia buat tajuk sahabat. Lepas pada tu baru dia pergi cara kogol lain. Cara kecemah cuci. Sahabat. Kita kena ikut sahabat. Kalau Nabi tak ada buat, sahabat ada buat. Kita kena tanya. Kalau dia tak ada buat, tak ada kebaikan. Duduk situ. Dia tak suka. Kalau kita kata orang dia buat tu, orang dia buat, tak sudah lah tu. Dia kena rujuk sunnah. Ada ke tidak sunnah buat? Tak ada. Sahabat, ada ke tidak buat? Tak ada. Tak ada habis itu. Mudahlah. Sesalah lekang. Baru tidak jadi bala. Kalau tidak kan, orang dia kata lagu, orang dia kata lagu. Tak sudah. Kita kena tanya lagu tu. Itu Ibnu Majah nak ajar. Ittiba' sunnah. Lepas pada tu tinggal bid'ah. Lepas pada tu sahabat.
Inilah panduan kita, rujukan kitanya sahabat. Sebab apa Nabi SAW pun kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu ikut sunnah aku dan ikut sunnah khulafa'ir rasyidin selepas aku. Khulafa'ir rasyidin itu disokong, diikuti oleh sekian ramai sahabat. Sekian ramai sahabat. Jadi kita kena situ. Dia pergi situ. Ini cara Ibnu Majah. Imam Bukhari pergi lagu lain. Dia Imam Bukhari. Imam Bukhari buat lagu lain. Tak serupa dengan orang lain. Wahyu dia kata. Wahyu dulu. Sebab apa? Semua tu wahyu belaka. Cara kaya semaya cuma cuci pun, hadis pun nak tahu kata ni. Berkenaan dengan wahyu lah tu. Hadis tu apa? Wahyu juga. Berdasarkan wahyu juga. Maknanya puncak agama ni ceritalah pasal gapo pun. Bak gapo, bak semaya kau, waktu semaya kau. Kita nak tahu tu daripada mana? Daripada wahyu. Wahyu tu gapo? Kita kena tahu waktu dulu. Setara mana kedudukan wahyu tu? Penting. Dia nak ayat. Puncak ilmu, maklumat manusia dalam dunia ni banyak. Sebahagiannya mereka ambil daripada fikiran, akal. Ilmu manusia dapat. Sebahagiannya dia ambil daripada pengalaman. Hasil amalan perbuatan orang-orang dulu, kesimpulannya lagu ni. Kalau buat lagu ni lebih molek lagi. Hasil daripada pengalaman. Ada juga. Ada juga ilmu orang dapat hasil daripada percobaan. Dia buat eksperimen, itu eksperimen. Dia dapat ilmu. Tetapi semua ni betul ke? Boleh terjamin ke untuk kita hidup dalam dunia? Terutama untuk kita dapat hidayah seterusnya pergi ke akhirat. Terjamin ke? Dengan akal kita saja. Kalau lock ke akal kita saja. Boleh kalau kita susun kalau dengan akal kita ni, tak seorang, kamu ramah-ramah ni pakak. Pakak buat. Lagu mana cara kita nak terima kasih kepada Tuhan? Dah moga banyak dia beri ke kita. Kan kalau kita terima kasih, kita kata terima kasih pada orang. Bila kita pun pergi rumah dia, ziarah rumah dia, buat baik ke dia. Itu kalau dengar orang. Kalau dengar Allah, nak buat lagu mana? Banyak benar ni. Kalau dia beri ke kita nak buat lagu mana? Nak menyatakan terima kasih kita pada dia. Cuba fikir dengar akal. Tak boleh. Setakat ni tak ada. Tak nampak. Hasil pengalaman kita tengok pengalaman. Ada pengalaman manusia ni macam-macam. Setengah-setengah tu cara nak merapatkan diri dengan Tuhan, kata dia, kita tak senikah. Itu cara dia. Baru makna kita kau dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan ni tidak makan, tidak minum, tidak ada bini, tidak ada gitu-gini. Itu cara. Setengah-setengah tu kata kita tak usah cara ke dunia. Dunia ni makna sifat makhluk. Tuhan tak ada nilai dunia. Tak usah cara ke dunia. Dia buat kesimpulan gitu. Setengah-setengah tu lagu ni lah kita. Kalau kita muda-muda tak boleh. Kita kena buat apa ya? Ini apa ya saya saksikan sendirilah. Ini cara orang kafir. Lemah kita tengok. Dia kata nak pergi ke rumah berhala ni, kita kena duduk cacat. Ini cara nak terima kasih. Duduk cacat, lepas tu tidur. Sepanjang mana kita holok tangan. Lepas tu bangun, kaki kita tu letak kat ujung tangan kita tadi. Begitulah dia daripada rumah dia sampai ke rumah ibadat dia. Lagu tu caranya nak berterima kasih kepada Tuhan. Ada pula cara berterima kasih kepada Tuhan dengan menyeksa ke diri. Macam-macam cara. Ni kalau lelak ke manusia. Itu pengalaman yang kita tengok. Tengoklah agama lain lagu mana jadi. Tuhan betul-betul lelak dah, terai-terai dah. Kita kata, nya kata lagu lain. Hak tu pun tak boleh selesai. Tuhan tu kau dua, kau banyak. Kau lagu mana? Tuhan tu boleh berupa kau lagu mana? Hak tu pun tak selesai. Kalau lak kepada manusia. Cara ibadat, tak serupa. Orang ni kata lagu, orang ni kata lagu ni. Lepas tu, hak mana paling sesuai? Paling molek, paling kita kata sesuai dengan manusia. Tidak menghinakan diri kita, manusia. Hak paling sesuai, hak mana? Kita tak dapat hak tu semua tu kecuali dengan wahyu. Hak tu benda yang kita tak boleh fikir. Nak ayat dosa pahala ke, kena seksa. Akan nak pergi situ. Tak sabar. Pengalaman manusia. Nak pengalaman lagu mana mati tak ada siapa dia kelik.
Royak kita. Kita nak dapat pengalaman lagu mana? Ada. Kalau benda hak lain boleh dah. Hak tu nak dapat dengan pengalaman? Tak boleh. Nak dapat dengan uji, nak uji. Nak uji lagu mana? Lemah dah berlaku. Nak dapat mana maklumat benda-benda tu kalau tidak wahyu. Kalau tidak, usahakan benda tu benda-benda hak zahir ni. Hak duduk amalan harian. Hak ni kata riba molek. Mari komunis pula kata tak. Tak molek. Itulah kepada manusia. Selama mana ada manusia duduk nyaya ke sistem. Duduk amal riba. Hak ni kata dia jadi kocak ni kata amal hak tu. Dia pun hapus hak tu. Dia kata tak ada. Ni buatan hak milik peribadi bebas ni kata. Kita tak sah. Ni hak milik peribadi. Hak ni buatan kapitalis ni bebas hak milik peribadi ni. Hak ni jadi lagu ni. Akhirnya segelintir saja kaya. Gitu. Wih kepada kerajaan semua pegang. Orang perseorangan ni tak ada hak milik peribadi. Gigit. Hak tu pun tak boleh selesai. Hak tu hak dunia. Hak dia nak fikir semua. Hak tu pun tak boleh selesai. Nana manusia. Bingung. Sebab itulah wahyu. Hak pasti. Wahyu kata lagu tu dah zaman itu. Lagu tu dah. Dalam hal dunia, hak dia kira manusia tak boleh sapa. Hak kira manusia ni boleh bercanggah pendapat. Dan percanggahan dia tu boleh bahaya. Telah mengancam nyawa manusia. Manusia mati. Hak ni naik revolusi ni. Hak ni naik revolusi. Nak ubah hak tu je. Mati sekian ramai manusia. Nyanyi. Manusia tak boleh selesai. Dia royak. Royak. Walaupun perkara dunia. Hak perkara dunia, hak lagu tu hak menyebabkan jadi beza pendapat. Beza pendapat tu pula bahaya pula. Dia royak. Jelas lah. Benar ni kita nak tahu mana? Tak tahu. Agama ni punca mana? Wahyu. Semua orang menikah. Nak menikah ni lagu mana cara? Oh tu pun tak boleh nak tentu. Siapa dia? Hak boleh kita menikah? Hak tak boleh menikah? Siapa dia? Tak boleh. Cara lagu mana? Oh banyak benar lah. Kalau nak fikir hak tu nak serah kepada akal tadi. Nak serah pada pengalaman. Nak serah kepada kajian. Percubaan. Tak boleh. Imam Bukhari kata wahyu ni lah hak paling tepat. Sebab apa wahyu paling tepat? Sebab mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada alam ghaib juga kita pun tak nampak juga wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kepada kita. Kita yakin sebab apa? Sebab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak kurang, tidak terlupa, tidak gap. Lepas tu Allah SWT bagi kepada siapa dia? Syadidil quwa. Kepada yang kuat. Yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Jibril bagi. Bukan sepatut bomo kau kita kata tukar tenung kau. Dia mari ambil daripada hak tak tahu juga. Tapi hak mari ke dia tu siapa dia? Jin. Syaitan. Hak dia puja. Dia puja tu kau pula dengan cara yang kotor lah. Pergi ambil minyak mati bunuh lah. Macam-macam cara dia. Lagi kena amal ilmu apa nama ni sapu kepala tahid lah. Macam-macam. Nak dapat ilmu tu. Nak dapat ilmu. Itu pun tak betul. Tak betul juga. Ini cara dia rakyat asal. Kita boleh perhatikan. Kalau ilmu salah ni cara dia kotor. Cara dia tak betul. Cara dia buat nyaya kat orang. Macam-macam lah cara dia. Ada orang duduk amal. Dia kata nak jadi amalan ni, amalan ilmu sian, nak jadi ilmu ni, jadi pelik juga kita pun tak faham juga apa yang jadi tu. Dia kata kena ambil lada sulah, tapi ambil lada sulah ni kena curi. Itu cara dia. Kena curi. Tak boleh ambil dengan cara beli, tak jadi. Memang tak jadi pun. Kita pun tak faham ni kait dengan benda, tak faham juga ni. Tak nampak je. Tetapi apabila ambil dengan cara curi tu jadi. Apa? Tapi kalau kita perhati, cara dia tu tak betul. Memang cara dia kotor. Cara dia tu jahat. Untuk maksud pun jahat juga. Kalau kita tengok ilmu wahyu ni, suci cara dia. Orangnya bersih, jaga daripada dosa, makan minum. Cara peribadi pun bersih. Tak ada benda-benda yang tak boleh. Maksud dia pun boleh. Jalan dia pun boleh. Sumber dia pun boleh. Orang tak boleh nak lawan, tak boleh nak tanding. Itulah wahyu, sifat wahyu. Dan wahyu ni bukan Quran saja. Imam Bukhari nak ayat.
Hak dia sebut dalam kitab dia ni 2 jilid ni. Setengah-setengahnya 2 jilid, setengah-setengahnya macam-macam lah jilid tu tak serupa. Wahyu belakalah ni. Cuma wahyu dalam bentuk lain. Bukan Quran. Quran itu salah satu wahyu. Hak tu pun tak ada siapa dia boleh cabar, tak ada siapa dia boleh nak komen. Lama dah. Tak ada siapa dia boleh buat. Dalam dunia ni tak boleh nak cari satu kitab pun yang beribu-ribu berjuta orang apa. Tak ada. Kau mari hak tu sudahlah. Kitab suci mana pun. Kau mari hak tu. Apa tak boleh? Apa tak ada satu kerajaan kau gaji kau orang rupa. Hak tu pun tak mampu. Tak boleh. Mudah ya tu. Bukan nak kaji isi dia dah. Apa saja ya. Apa saja. Bulan puasa bila-bila masuk bulan puasa terutamanya semua Quran tu habis. Budak-budak kecil. Dia mari padri dia. Padri. Ataupun Tok Sami. Adakah ingat? Kitab suci dia. Daripada awal sampai akhir. Ada ingat? Tak ada. Sepatah ya silap. Kerong teguh dah. Oleh belakang. Ramai orang ingat. Lepas tu tak ada upah, tak ada gaji, tak ada apa. Masing-masing ibu bapak dia sendiri-sendiri. Dengan senang hati nak atas, nak ngapa Quran. Merasa sejuk hati. Merasa cintanya kepada Quran. Macam mana sebuah kitab ni boleh lagu? Cuba fikir. Tu sifat wahyu ni lagu tu lah. Sifat wahyu. Tak boleh nak cabar. Tak ada dalam agama mana-mana. Walaupun nama tu kitab suci. Tak apalah. Tu boleh bui belakang nama. Ni, cara saat ni. Waktu sekarang, cuba raya. Adakah kitab lagu tu? Sebab itulah dia kata, zalikal kitab. Itulah kitab yang sebenarnya. Itulah kitab sejati. Bukti, la raiba fih. Tidak ada sebarang kelaguan di dalam. Tak ada. Nak ragu kat mana? Cuba tanding. Boleh ke tanding? Tak boleh. Tak ada. Pada satu ya, kalau Quran. Hadis pun. Ni wahyu. Wahyu juga. Hadis. Mana ada satu kitab dalam dunia ni orang cara satu peribadi setiap tingkah laku dia. Orang cantik. Orang hafal. Zaman dulu hafal. Ketika apa ni tak ada banyak orang menulis kitab ni tak ada lagi. Hafal. Di India ada satu orang nama dia Baba Daud. Baba Daud Mishkati. Mishkat tu, kitab Mishkat tu dia hafal semua Quran daripada awal sampai akhir. Boleh baca. Baba Daud Mishkati. Orang panggil Mishkati dia. Dia ingat Mishkat. Daripada awal sampai akhir. Semua baca Quran. Mana ada? Tu bukan Quran tu. Lepas tu duduk baca kitab ni tu. Bahah ni. Bertahun-tahun tak berhenti. Mana ada kitab lagu tu? Kitab lain. Kitab suci pun tak ada. Setara tu. Orang duduk buat kaji ya. Duduk mengaji. Duduk tatap. Syarah. Tebal-tebalnya puluh-puluh jilid. Bukan seorang. Bukan satu zaman. Setiap zaman. Cuba buat mari satu kitab. Lain. Ni bukan Quran. Ni hadis. Satu kitab. Ada kau orang syarah. Hurah sepas tahun. Tak ada. Tak ada. Itulah orang panggil gapo hak lagu tu. Tak boleh buat mari lagu tu. Tak boleh buat lagu tu. Mukjizat lah. Itulah orang panggil mukjizat. Siapa ke zaman sekarang ni dakwah banyak, bolpen banyak, macam-macam alat menulis banyak, kertas banyak. Tak boleh buat. Kerana nak jaga hadis itulah semata-mata. Itulah timbul, lahir satu ilmu. Orang panggil ilmu rijal. Ilmu rijal hadis. Kaji setiap orang perawi ni hak mana ada dalam kitab ni, perawi ni lagu mana kedudukan dia. Bapa tu. Gitu mon. Siapa dia kaji? Tak ada orang kaji. Tapi kerana nak jaga kesucian hadis. Duduk dianya mana nak jaga kesucian? Sanad dia. Maka sanad tu dikaji siapa begitu sekali. Mana ada? Ini wahyu. Wahyu ni benda pelik. Orang panggil mukjizat. Apabila mukjizat, segala-galanya berpunca daripada dia. Maklumat dia tu tepat. Pasti. Banyak dah buktinya. Hak Nabi SAW sebut dulu. Hak zaman dia, orang zaman dia boleh tengok. Dia kata gini, tak berlaku lagi. Berlaku. Hak zaman dia. Dia tidak serupa dengan ajaran-ajaran sesat lain. Dia kata juga, lepas tu tak betul. Orang tengok tak betul. Jelas. Hak tu. Hak ni, hak tidak zaman dia. Orang-orang yang percaya kepada dia, beriman dengan dia tu tak apalah beriman dengan dia. Tapi zaman dia tak ada. 1000 tahun kemudian, zaman kita boleh tengok. Ada hak dia kata.
Ada dia kata tu tak ada, kita pun tak tengok lagi. Tak tahu orang sampai bila nak tengok. Pelik ke tu? Pelik dia kata. Mana ada hak lain, kitab lain lagu. Hadis tu bukan Quran. Hadis. Sebab apa? Sebab dia wahyu. Wahyu ni sifatnya lagu lain. Sifatnya lagu lain. Dia bukan sumber-sumber maklumat yang lain. Dia boleh berubah-ubah, pindah-pindah. Kajian boleh berpindah-pindah, berubah-ubah. Dulu ahli falak dulu kata bumi ni pusat alam. Segala-galanya berkisar, pusing di sekitar bumi. Hak lain mari pula kata tak betul. Hak tu kata dia, matahari pula. Semuanya planet-planet musing di sekeliling matahari. Matahari tu tetap, dia kata tak musing. Hak lain pula bagi kata, dak, matahari tu pun musing juga. Lepas tu pusing. Hak mana pula? Keliling hak mana pula? Hak lain pula. Tengok. Tak tetap. Dalam bukan satu perkara. Bukan dalam satu perkara. Dalam ekonomi pun lagu tu. Dalam politik pun lagu tu. Dalam undang-undang pun tak tetap. Sekali lagu ni. Lepas tu nampak tak molek lagu ni pula. Haram pula. Arak tu je. Tak tetap dah. Di satu negeri mula boleh. Tak boleh pula. Pada tu boleh pula. Nah. Apabila tengok aksiden sana, aksiden sini, kocak-kacir rumah tangga, tak boleh. Nah. Pada tu dah nak ni lah. Boleh pula. Tengok manusia. Undang-undang. Itu dari segi undang-undang. Lepas tu dari segi semua segi. Hak tidak berubah, hak tetapnya, kata-kata dia tu tetap. Wahyu. Daripada wahyu lah kita tahu waktu sembahyang. Daripada wahyu lah kita tahu jemaah cuci. Daripada wahyu lah kita tahu kepentingan. Wahyu ni lagu mana nak jaga, kena jaga sanak, kena jaga. Memang penting waktu semua. Tetapi semua ni sanak apa nak jaga apa? Nak jaga wahyu. Betapa kuat pentingnya wahyu. Pentingnya kedudukan wahyu. Daripada wahyu itulah kita tahu iman. Iman tu duduk kemudian. Nombor 2. Sebab tu Imam Bukhari buat Kitabul Iman nombor 2. Bukan nombor 1. Walah iman ni penting. Kalau tak ada iman, tak ada. Hak tidak ruginya. Illal ladzina amanu. Amanu tu penting. Beriman. Tapi kita nak tahu mana iman tu lagu mana. Iman yang sah tu lagu mana. Iman yang tidak sah lagu mana. Membatalkan iman lagu mana. Wahyu. Dia kena rujuk pada wahyu tu. Kesimpulan wahyu ni Imam Bukhari nak ayat secara reka. Kesimpulan wahyunya banyak cerita dalam dunia. Akhir sekali dia sudah kitab dia dengan kitab Tauhid. Tauhid. Itulah hakikat. Intipati. Ataupun intisari ajaran wahyu Tauhid. Pergi situlah. Kita nak mati pun nak mati dengan hak tu. Sudah dengan Tauhid. Sebab itu Imam Bukhari buat tajuk akhir sekali kitab Tauhid. Ini hak kemuncak sekali ajaran wahyu. La ilaha illallah. Hak kita mengucap pun dia ajar. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang ucapan terakhir dia la ilaha illallah masuk syurga. La ilaha illallah. Bukan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah pun tak ada. Lepas tu ajar mengucap mati la ilaha illallah. Tak payah Muhammad Rasulullah. Tauhid dah situ. Allah saja. Allah saja. Tu kemuncak. Itulah intipati ajaran apa nama ni? Wahyu. Itu kesimpulan. Cuba kita tengok. Kan masing-masing sedap belaka tu. Nah. Tapi kemuncaknya siapa? Nampaklah kehebatan Bukhari. Cara dia susun kitab tu pun beza. Beza daripada orang. Jadi itu perkara yang kedua lah kita kata. Hari ni nak bayar perkara yang kedua. Perkara yang ketiga. Hadis tu biarlah dulu hadis tu kita akan jumpa semua akan datang. nak bayar ni cerita ni dulu ni. Biar kita kenal dulu kak kita hadis. Biar kita kenal. Dia Bukhari ni apa tujuan? Tujuan utama Bukhari buat kitab dia untuk apa? Kalau semata-mata nak bayar hadis semua, kita hadis banyak, kita hadis ni banyak. Apa keistimewaan dia? Hak dia nak gapo? Hak utama dalam dia, gapo? Sebab itulah kita kata ulama-ulama kita ni dia buat tertib kitab hadis. Hak kita panggil Sunan Sittah tu kan. Sunan Sittah ni apakah bermakna kitab-kitab ni lah hak paling sahih sekali di sisi ahli sunnah? Dalam dia tu semuanya sahih belaka. Apakah makna begitu? Tidak ada gitu. Kalau nak kira dari segi kedudukan lebih sahih, lebih tinggi.
Banyak lagi hak lain. Tak kira lah Bukhari, Muslim tu, tak kira hak bawah-bawah ni. Macam Ibnu Majah ke apa. Dengan sebab itu setengah ulama dia tidak masuk ke Ibnu Majah. Sunan Sittah dia tukar tempat tu gapo dia? Iaitu Muwatta. Sebab Muwatta lebih tinggi. Ini pendapat ulama. Muwatta lebih tinggi. Kalau nak kira lebih tinggi, tinggi lagi daripada Tirmizi, lagi daripada Abu Daud, daripada Nasai, tinggi lagi. Tapi apa tak termasuk dalam Sunan Sittah? Kalau kita nak kira dari segi tinggi, tu masuk tu. Sebab tu ada ulama mengatakan Muwatta ni hak termasuk dalam Sunan Sittah ni, bukan Ibnu Majah. Sebab Ibnu Majah hak maudhu' pun ada, hadis maudhu' pun ada dalam tu. Usaha dhaif itu banyak. Lepas pada tu ada yang kata tidak. Kalau nak kira Muwatta tu sebab gini, dia kata tidak sesuai nak masuk. Sebab Muwatta ni banyak ijtihad Imam Malik, pendapat dia. Hadis tidak banyak mana. Asar, dia tak panggil asar sahabat, pendapat tabi'in gitu. Hak kita naknya hadis. Sebab tu Muwatta tak, kata dia. Betul tinggi dia. Hadis dia tu memang tinggi. Tetapi hadis dia tak banyak. Hak banyaknya ijtihad dia. Pendapat tabi'i, pendapat sahabat. Itu dalam Muwatta. Dia kata itu tak salah. Kita letak hak lain. Apa dia? Letak hak lain tu. Ada yang mengatakan apa nama ni? Sahih Ibnu Khuzaimah. Dia kata Sahih Ibnu Khuzaimah. Hak tu lebih sahih lagi. Tinggi lagi kedudukan. Ada pula yang kata, dah, hak Ibnu Majah tu, tempat Ibnu Majah tu kita letak hak lain. Apa dia? Sunan Darimi. Biasa-biasa pendapat. Sunan Darimi pula. Kita letak situ. Ada pula Ibnu Hazm pula kata, dia kata tidak. Hak lebih sesuai tinggi lagi Al-Muntaqa, karangan Ibnul Jarud. Hak tu lebih tinggi lagi. Apa ni? Lepas tu mari kemudian ni sehingga jadi sohor di kalangan masyarakat ni dan kalangan kita. Sunan Sittah ni hak nan ni. Apa yang jadi timbul hak nan? Hak lain tu tergelar. Padahal pendapat tadi ada macam-macam. Apa tidak popular hak lain? Hak popularnya jadi timbul hak nan. Apa? Sehingga keliru setengah-setengah orang dia ingat hak ni paling sahih. Tidak begitu. Orang-orang yang mengaji hadis dia tidak faham gitu. Tetapi dia kata ini semua kerana dengan maksud sebagai sukatan pelajaran ilmu hadis. Yang paling baik guna hak ni. Baru kita boleh faham hadis dengan baik. Kalau kita pakai hak ni. Hak lain tu dia akan faham dengan sendiri. Dengan maksud kurikulum, dengan maksud sukatan pelajaran. Bukan dengan maksud nak kata hak mana lebih sahih, lebih banyak sahih. Tidak dengan maksud. Tapi dengan maksud untuk pengajian, untuk kita mendapat satu malakah, orang kata satu keupayaan, kemampuan menilai hadis. Iaitu kita kena lalu hak nan ni. Hak nan ni lepas tu ulama timur, memang timur. Hak ni. Kalau dari segi nak ngaji, apabila kita faham hak ni, faham boleh. Sebab itulah dari segi tertib ngaji pun, orang hak ngaji kitab ni lah, cara kitab ni, dia mengaji lagu mana mula-mula? Mula-mula Tirmizi. Lepas tu Abu Daud. Lepas tu Bukhari. Lepas tu Muslim. Lepas tu Nasai. Lepas tu baru Ibnu Majah. Kalau nak kira dari segi hak paling sahih, ngaji Bukhari lah dulu. Hak tu hak tinggi sekali. Tidak. Sebab tu kita kata maksud dia buat hak sebut Sunan Sittah tu dengan maksud untuk pendidikan. Dengan maksud sebagai sukatan pelajaran. Apabila sukatan, kita kena tahu hak mana dulu, hak mana ke dia. Bukan masalah nak wayak mana tinggi, hak mana kurang nombor 2. Tidak masalah tu. Masalah nak bagi kemampuan kepada pelajar di lagu mana. Maknanya kalau tok guru tu dia mengajar seorang, dia akan mengajar Tirmizi dulu. Lepas tu Abu Daud, seperti kita sebut tadi. Tetapi kalau ia mengajar mengajar dalam satu sukatan, dalam satu sistem, tok guru ramah, dia akan buat masa tu. Dalam satu hari, dia akan mengaji masa pertama Tirmizi, masa kedua Abu Daud, masa ketiga Bukhari, masa keempat Muslim dan seterusnya. Dia akan buat masa tu gitu, tertib. Maknanya dalam masa sementara kita boleh habis semua sekali. Tetapi masa tu tetap dia jaga. Hak ni dulu. Lepas tu hak ni. Lepas tu hak ni. Apa tujuan dia buat gitu? Jadi nak sebutnya tujuannya ulama-ulama kita, ulama-ulama hadis kita, dia kata sebab mengaji Tirmizi dulu ataupun masa mengaji tu, kalau dalam satu hari tu mengaji belakang, tapi masa tu kita letak tu
Apa tujuan? Supaya kita sentiasa ingat dan sentiasa faham bahawa tujuan mengaji Tirmizi, iaitu dalam Tirmizi dia riwayat tentang khilaf ulama. Banyak riwayat. Di situ orang yang mengaji hadis jumpa bukan khilaf ulama ni 4 mazhab saja, tidak. Baru dia tahu. Banyak rupanya mazhab orang di Imam Tirmizi kata mazhab orang ni, mazhab orang ni. Dia kata hak ni lebih sahih. Kadang-kadang dia kata, kadang-kadang tidak. Dia sebut mazhab saja. Seolah-olahnya dia nak kata, ia jadi ada mazhab ni, ia jadi banyak mazhab ni. Puncanya apa? Hadis. Sebab berbeza pendapat di dalam memahami hadis. Satu. Lepas tu dari segi menilai hadis, orang dia kata hak ni lebih kuat, sebab tu dia pakai hadis ni. Dia tidak hadis ni dia tidak pakai. Hak ni kata tidak. Dia tengok dari sudut lain, hak ni lebih kuat. Dia pakai hak ni. Sebab tu beza pendapat. Maknanya khilaf. Kita kena tahu dulu khilaf ulama. Mana orang yang ngaji hadis dia kena tahu. Benda gapo khilaf, benda gapo hak tidak. Benda gapo kita boleh khilaf, benda gapo kita tak boleh khilaf. Dia kena tahu. Jadi Imam Tirmizi riwayat daripada awal sampai akhir. Lepas tu dia ajar kita, dia riwayat hadis ini sahih, hadis ini hasan sahih, hadis ini sahih gharib hasan, hadis ini gharib. Dia ajar kita. Tirmizi paling detail dari segi cerita benda-benda ni. Dia nak ceritakan dia banyak sanadnya, ada sanadnya yang sahih tarafnya, ada sanadnya yang hasan tarafnya, ada sanadnya yang gharib dhaif sanadnya. Padahal hadis sama. Yang kita kata hasan, sahih, gharib, gapo ni berdasarkan sanad dia. Jadi kamu kena tengoklah. Belajarlah. Belajar jumpalah. Hak sahih tu hak mana? Hak dhaif tu hak mana? Kita akan jumpa. Hak Tirmizi kata. Lepas tu Tirmizi dia riwayat rekah. Dia kata wa fil bab an orang ni. Fulan. Setiap bab tu dia amalkan wa fil bab. Dalam bab ni ada lagi riwayat daripada orang ni. Orang ni tu sahabat-sahabat. Nak ceritanya satu hadis dia kemuka hak seorang sahabatnya. Seorang sahabat ni saja kau riwayat. Tidak. Ramai lagi sahabat yang lain. Kita boleh tahu. Ramai lagi sahabat orang lain. Lepas tu kita nak tahu mana sahabat lain ni siapa riwayat. Dia tak sebut. Dia sebut gitu. Secara reka. Nak memudahkan kita. Biar kita cari lagi. Orang ni sahabat ni siapa dia ambil daripada dia. Macam mana sanad dia. Duduk dalam kitab mana. Tu tujuan dia. Lepas tu kadang-kadang dalam hadis ni, dalam sanad dia sebut perawi ni dengan kunyah. Kunyah ni dia kata misalnya Abu Abdillah atau Abu Ali. Siapa dia Abu Ali? Apa nama dia? Orang mana? Dia sebut, Tirmizi sebut. Dia ajar kepada kita cara kita nak kenal perawi ni. Kita kena kenal perawi. Kita kena tahu, kalau tahu perawi ni kunyah, nama dia. Kalau tahu nama, apa kunyah dia? Sebab kadang-kadang nama sama, banyak 10 orang nama lagu. Hak mana susah? Dalam 10 tu ada hak sahih, ada hak sahih, ada hak thiqah. Jadi hak ni hak mana? Tirmizi riwayat pada kita, dia ajar. Tu dia banyak perkara yang dia ajar. Dia riwayat pula hadis ini maklul. Sebab apa? Hak sebenarnya Imam Bukhari kata gini-gini. Hadis ni lagu ni asal. Dia betul-betul ajar asas kepada kita. Tirmizi. Masa yang kedua, Abu Daud pula. Abu Daud dia buat mari hadis. Buat mari hadis satu tajuk, buat mari hadis. Dia dia nak cerita apa? Abu Daud. Dia nak ceritanya mana dalil masing-masing ulama. Tadi ulama ni pendapat lagu ni banyak mazhab ni. Masing-masing dalil bagi golongan yang berbeza pendapat tu apa dalil. Imam Abu Daud buat mari dalil. Kamu tengok sendiri, ni dalil dia. Mana nak ceritanya ulama-ulama yang berbeza pendapat ni kita tak boleh kata dia sesat. Kita tak boleh kata dia sewenang-wenang sesuka hati, tidak. Nak sesuatu hukum tu dia ada dalil dia. Soal orang ni terima tak terima itu masing-masing. Itu masalah ijtihad. Tetapi dalil tu ada. Kita tak boleh sewenang-wenang terhadap orang-orang besar. Tak boleh sewenang-wenang. Dalil ada. Sekadar dalil gitu. Mari Bukhari. Bila kita sudah tahu dah Imam Tirmizi ada ajar banyak dah. Ada sahih ni gini, perawi ni gini, banyak. Dia sudah ajar dah.
Abu Daud pula royak dalil masing-masing. Bukhari pula dia ajar kita cara macam mana ulama ni dalil ni betul banyak, tapi macam mana cara dia faham lagu ni. Orang ni faham lagu ni. Imam Bukhari ajar kepada kita cara nak faham daripada hadis, nak buat kesimpulan daripada hadis. Ya dah bab apa ya ulama ni dia kata hak ni lebih kuat. Bab apa? Dia simpul lagu mana daripada hadis. Imam Bukhari ajar kita cara nak istinbat, nak berijtihad daripada hadis. Cara nak ijtihad daripada hadis. Itu yang dia ajar. Lepas tu kita nak ijtihad ni, kita nak buat kesimpulan, nak buat keputusan, nak istinbat ni, kenalah hak paling utamanya hadis yang paling tinggi, hak paling sahih. Itu caranya. Maknanya kira-kiranya ulama yang ambil pilih hak ni, bagi dia hak ni lebih kuat lah. Kekuatan tu, hak yang memberi kekuatan kepada satu hadis tu gapo. Imam Bukhari faham tu, hak ni hak paling payah. Sebab nak buat kesimpulan daripada hadis. Jadi nak ayat kepada kita ulama-ulama yang berbeza pendapat tu pasal apa? Pasal kesimpulan dia berbeza. Dia kesimpulan berbeza tu kenapa? Dia ada ni. Itulah penting usul tak diusul. Usul dalam tarjamatul bab, tajuk dia penting. Dah hak ni sampai ke peringkat ni, bila sudah tahu dalil, kita boleh buat kesimpulan. Maknanya dia nak kata bila kita terkenal perawi, kita tahu hadis ni kedudukan lagu mana, dhaif, hadis ni hasan ke, hadis ni sahih ke, lepas tu dalil masing-masing, kita boleh buat kesimpulan dah lah. Kalau tak boleh buat kesimpulan lagi, maknanya tak faham lagi, tak jeli molek lah tu ngaji. Sepatutnya kena boleh buat kesimpulan. Itu Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari buat panggil hadis sahih ni tidak banyak. Masa Imam Muslim pula. Lepas pada Bukhari itu Muslim. Imam Muslim dia panggil hadis yang sahih ni banyak sana. Hadis sahih ni banyak. Kadang-kadang beza lafaz dia sikit. Sana dia tu. Dia panggil habis. Nak ceritanya hadis yang sahih ni, orang panggil hadis sahih ni, dia bukan sikit riwayat dia. Kalau kata hadis sahih banyak riwayat. Kok sahih-sahih tinggi-tinggi. Orang panggil amalan imam-imam kita ambil sampai kepada kita ni, dia bukan ambil dalam gelap, tidak. Bukan ambil daripada orang-orang sebarangan, tidak. Ramai orang-orang yang kuat-kuat ni. Hadis-hadis yang sahih ni bukan banyak, bukan sikit, banyak. Jadi sepatutnya ada hadis yang sahih, kita kena istinbat daripada hak sahih tu dah banyak. Dia buat ke situ. Lepas tu Imam Nasai dia kata, dia cerita tentang ilah hadis. Kadang-kadang hadis ni sahih dah, nampak sahih dah, tinggi benar kedudukan hadis. Tinggi dah. Kadang-kadang sanak dia pun banyak. Tapi bapa setengah-setengah ulama hadis ni dia kata ni tak sahih. Tak sahih. Hak ni kita tak boleh pakai. Padahal tinggi tu kedudukan hadis. Dia kata tak boleh. Bapa gitu. Dia nak ceritanya bahawa ada ilah, ada sesuatu yang cacat dalam hadis itu. Kecacatan itu disebabkan oleh apa? Kadang-kadang disebabkan oleh perawi dia tu terlupa, atau perawi dia tu tersalah dengar, ataupun hak ni bercanggah dengan kaedah lain. Ni tak sesuai dengan Nabi SAW. Ni tak sesuai dengan sahabat ni. Sedangkan sahabat ni sudah dalam Quran, dalam hadis, dia banyak dah kata lagu ni. Tiba-tiba hadis ni mari apa? Teruk benar sahabat. Tapi hadis tu sanak dia boleh. Katakanlah ada dalam Bukhari, ya seumpama itu. Macam mana cara kita nak menilai? Sanak dia boleh dah. Ada dalam kitab besar dia. Tu kita nak telah selalu kau. Ada. Kaedah orang ilmu hadis ni tidak lagu. Kena tengok lagi banyak perkara. Ilah orang panggil. Imam Nasai ajar kepada kita. Dah kita tahu dah. Hadis hak paling sahih. Sanak banyak dah. Kita tahu belakang dah dalil masing-masing. Kita kena tahu pula ilah. Inilah sebab kadang-kadang ulama tak setimu hak ni, tak sepakat hak ni. Dia nak pakai hak ni sebab dia nak apa ilah. Sanak dia sahih. Sanak dia sahih. Tapi ilah dia duduk pada matan dia. Kadang-kadang matan dia tu tak apa dah. Ilah duduk pada sanak dia. Itu Imam Nasai sebut. Ni seni lagi. Halus. Tu peringkat yang kelima. Ia kena baru Ibnu Majah. Dalam Ibnu Majah ni dia tak ada hukum. Dia tak ada kata hadis ni sahih ke dhaif ke lagu mana, tak ada. Tak layak perawi ni lagu mana tak ada. Super apa nama ni? Tirmizi.
Tak ada. Dia tak ada sebut. Ni kecacatan dia duduk sini. Dia hari ikut dah. Hak maudhu' pun ada, hak dhaif pun ada, hak sahih pun ada. Apa tujuan? Tujuan dia je nak ayat dah ngaji dah kan. 5 buah kitab dah tu macam-macam dah. Sepatutnya boleh nilai sendiri lah. Tidak bagi situ. Boleh nilai sendiri. Perawi ni ada dah kan. Jumpakan dalam Tirmizi katakan. Dalam Abu Daud katakan kan. Abu Daud katakan. Dah kalau Abu Daud kata dhaif. Saya cuma kemukakan. Jadi ulama terima ni Ibnu Majah ni hak akhir sekali macam periksa. Nak uji kita setara mana kita faham. Setara mana kita faham. Dah ngaji ngaji dah. Ilah hadis. Ngaji. Hak sanak banyak. Ngaji dah. Cara nak istinbat hadis ngaji dah. Dalil-dalil ulama ngaji dah. Semua ngaji dah. Cuba buat sendiri, buat keputusan sendiri. Itu tujuan Ibnu Majah. Barulah sepenuh orang adalah pengajian hadis. Itu tujuannya, kata dia, bukan dengan maksud nak ayat Ibnu Majah tu banyak sahih, tak ada lebih banyak sahih daripada dia ni, daripada Hadnan. Tidak dengan maksud. Kalau kita faham tu barulah faham. Dah hak kita duduk nak ngaji ni peringkat mana? Kita tahu lah. Kita tahu selalu. Maknanya boleh jadi kita akan keliru banyak perkara kalau sekiranya kita ngaji Bukhari saja, tak ngaji Tirmizi. Kita nak kata pelik lah pendapatnya. Apa lagu tu? Padahal Imam Tirmizi imam ni bukan pak tu je, ramai lagi dia sebut. Tirmizi buat kita tak ngaji Tirmizi. Kita ngaji Bukhari selalu. Maknanya dia kena ada persediaan lah. Mana sepatutnya mengaji hadis ni, mana dalam satu masa kena kita tak ada sekurang-kurangnya hak tak ada. Barulah kita boleh jelera faham mana. Kalau tidak boleh jadi keliru lah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tak faham ni, dia gaduh. Apabila dia tak berapa tak nak dah lah, igak dah. Dia kata lagu mana. Sebab tu kalau nak ngaji hadis dia kena bersungguh. Dia kena bersungguh, kena ikhlas, kena berterusan dan mengikut sistem dia. Jelujur dia. Nak ngaji Bukhari tak apa, tak ada masalah, tapi kena tahu Bukhari ni dia ayat lagu mana. Kita akan jumpa banyak pelik-pelik. Tak satu kejut. Tak satu kejut. Lepas tu kalau kita kata pelik-pelik ni tak serupa dengan kalau nak serupa ngaji biasa. Nak serupa. Kalau nak mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i saja. Ni bukan fiqh mazhab Syafi'i. Bukan nak ayat mazhab Syafi'i, tidak. Bukan nak ayat aliran Abul Hasan Asy'ari ke Asy'ariyah ke, tidak. Kita akan jumpa banyak perkara yang bercara dengan Abul Hasan Asy'ari, tapi dia ada dalil. Cara dia. Barulah kita tengok keluasan Islam. Ramai ulama Islam ni. Dan masing-masingnya ada sumbangan dia untuk kita. Kebaikannya untuk kita. Tapi kita kena cara lah, kalau tidak kita jadi keliru lah, jadi salah faham. Ini pentingnya kita tahu tertib itu. Itu sebab ia cerita ni. Kalau tidak, tak ada makna. Cerita. Sebab kita nak ngaji Bukhari ni kira lakar kelah ni. Lakar kelah. Lakar kelah. Jadi kena tahu lah. Kena tahu. Jadi apabila kita lakar kelah, maknanya banyak perkara lah mungkin kita tak dah sebelum pada tu. Kita tak ngaji. Jadi kena sungguh lah. Baru kita dah. Lepas tu jangan kejut, jangan pelik, jangan gap. Kita akan jumpa dalam Bukhari banyak perkara. Dan benda ni seperti yang saya sebut dah dulu, sebut dah sebelum pada ni. Jangan kita ingat benda-benda pelik, benda-benda yang tidak biasa ni kita tu kejut. Kita kena fikir benda tu apa faedahnya untuk kita. Kadang-kadang orang ramai ni dia kejut gitu saja. Dia tak fikir je apa faedahnya. Lepas tu salah ke lagu tu? Kalau tidak salah, maknanya benda ni bagus. Benda ni tidak pelik. Biasa. Berguna untuk orang ramai. Berguna untuk orang. Misalnya satu contoh lah. Orang perempuan tak boleh ngaji Quran. Tak boleh pegang Quran. Kalau tak ada air semaya, kita akan jumpa dalam Bukhari. Bukhari kata boleh. Kita kata pelik apa tak serupa dengan orang ramai. Memang tak serupa.
Tapi faedah dia, cuba kita tengok faedah. Misalnya sekarang ni ramai kan orang duduk ngapa Quran kan? Duduk ngapa Quran bukan hak lelaki saja yang ngapa Quran, hak tino pun ngapa Quran juga. Lepas tu kalau masa mai kota tu tak boleh. Tok guru tu pun nak tino juga, tak sihat jatuh. Hak lebih moleknya perempuan tu. Minggu ni anak murid mai kota. Minggu depan tok guru pula. Tak boleh nak baca. Nak ngapa lagu mananya terlupa. Cuba kita fikir. Hak mana lebih molek? Hak mana lebih sesuai? Kita kata ni Imam Syafi'i benar. Hak ni pun Imam Bukhari benar. Sama-sama imam. Tapi dah kita tak mengaji cara hadis, nak tahu hak tu je lah. Tak tahu dah hak lain. Hak mana faedahnya untuk kita tak fikir. Kena fikir hak tu. Kena fikir. Lepas tu orang kata, kalau sebagai doa tak will lah tu, sebagai doa tak apa, sebagai zikir tak apa, sikit-sikit ayat Bismillahirrahmanirrahim itu tak apa. Padahal Bismillahirrahmanirrahim itu Quran, tapi dengan maksud dalam muka kita nak makan baca bismillah. Tak apa, kita tidak niat Quran, itu tak will lah. Imam Bukhari tak sepakat tu. Itu tak will lah berlaku. Apa salahnya kalau kita baca sebagai Quran? Lepas tu kalau hatu mari nak baca ayat kursi pun tak boleh. No. Nak baca ayat kursi pun tak boleh. Kita main kotor dah lah, main kotor. No. Tekan lagi kita. Lepas tu nak baca sebagai doa pula. Itu takwil lah. Kalau baca sebagai Quran, memang Quran kan tu. Larilah. Kita cara orang main kotor pun lari potong juga kalau baca ayat tu. Cuba kita tengok dari segi praktikal, mana lebih sesuai. Terus untuk bahas iman ni. Semua iman kita berlaku. Tu misalnya. Lepas tu nampaklah orang perempuan ni pun boleh mendekatkan diri dengan Allah SWT juga dengan baca Quran. Tidak kata tersisih orang tino. Hak semaya tu suku. Hak semaya tu tak ada semaya. Oh semua timur. Imam Bukhari pun timur tu. Hak tu tak ada khilaf tu. Biar kita tak sebab tu Imam Tirmizi ayat dulu. Hak mana khilaf, hak mana tidak khilaf. Kalau ngaji hadis tahu lalu. Hak ni masih khilaf. Bila khilaf, tak sudut gagah. Hak semaya tu. Kalau kata semaya pun kena apa ni mai kota pun kena semaya juga. Bukan dia tu. Tak lah tu. Tu mazhab jahil. Mazhab tak betul, mazhab sesat. Tapi kalau lagu ni benar-benar kita akan jumpa. Dan benda ni faedahnya sangat besar. Apabila kita guna situ, tak ada jadi masalah. Terutamanya ngapa Quran kan dah. Allah. Kalau tidak kan, lepas tu tok guru demam pula. Anak murid demam pula. Pas bulan tu apa hari dia nak ngaji. Dia terlupa lah lagu tu Quran. Terutamanya sekurang-kurang kalau kita fikir situ, sekurang-kurang. Kalau kita puasa tak sedap kon lain puasa tergamai lagi puasa. Tapi sekurang-kurangnya situ. Orang nak ngapa Quran tu lagu mana? Kalau hak lelaki 3 tahun, 2 tahun ngapa Quran, hak tino 5 tahun lagu tu. Misalnya satu contoh lah tu. Nampaknya kena sekat tu hari ni. Cumanya kalau ada persoalan boleh. Wallahu a'lam.